Okey, jom kita start untuk tajuk kita pada hari ini. Di mana pada sebelum tu cikgu nak ucapkan Happy New Year. Dan walaupun kita cuti, hari ini adalah cuti umum satu Malaysia kan. Satu Malaysia cuti umum. Tapi tahniah kepada kamu sebab dapat hadir ke kelas pada petang ni. Jadi cikgu tak nak buang masa lagi. Untuk hari ini, cikgu nak sentuh mengenai tentang tajuk bab 1 tingkatan 5. Sebelum ni kita dah buat kelas di mana kita dah sentuh pun tentang dua bahagian. Satu kita dah sentuh mengenai tema Islam bab 4, 5, 6, 3 bab tu. Kemudian yang terbaru minggu lepas kita dah sentuh mengenai bab 1 tingkatan 4. Dan pada hari ini antara tajuk fokus yang cikgu nak sentuh adalah tentang imperialisme barat di Asia Tenggara, iaitu bab 1. So jadi hari ini cikgu akan sentuh tentang bab 1. Di mana bab 1 yang cikgu akan sentuh adalah mengenai imperialisme barat, faktor imperialisme barat, dan kita akan lihat dari segi birokrasi barat. Birokrasi barat ni pun kita akan lihat jugalah dalam aspek dalam aspek dalam negara-negara tertentulah. Antara negara yang kita target for this year adalah untuk Filipina, Indonesia, Burma dan juga Thailand. So nanti cikgu akan mudahkan sedikitlah bahan bacaan untuk kamu macam mana kamu nak ingat untuk bahan tersebut. Okey. First sekali, mula-mula sekali adalah kita nak pergi mengenai apa tu imperialisme. Kan? Okey, soalan biasanya untuk imperialisme ni, dia akan naik tentang apa maksud imperialisme. Itu yang pertama, dia akan naik tentang apa maksud imperialisme. Sama ada soalan struktur maupun soalan esei. So yang pertama cikgu nak sentuh, Yang pertama cikgu nak sentuh adalah tentang imperialisme barat. Okey, kita tengok kepada imperialisme barat. Apa dia imperialisme barat? Sebelum tu, sorry. Sebelum tu, okey. Dia sebenarnya simple je. Kalau soalan dia tanya mengenai imperialisme barat kan, perkara pertama yang kamu kena tahu adalah, cikgu bagi keyword dulu Keyword dulu adalah luaskan pengaruh atau wilayah. Pengaruh atau wilayah. Ini satu kan. Dengan menjajah negara yang lain, untuk kepentingan tertentu. Ini ni kamu bagi je jawapan ni kan. Kamu dah dapat setiap satu ni, kamu dah dapat sebenarnya markah dia. Maksudnya ini markah pertama, markah kedua, markah yang ketiga. Itu kalau dia tanya mengenai imperialisme. Cuma cikgu nak ingatkan kat sini kamu mesti buat ayat yang penuh. Maksudnya kat sini lah kalau soalan dia tanyalah mengenai apa maksud imperialisme. So kita akan kata maksud imperialisme ialah betul dasar lah, kita ambil dasar sebuah negara. Dasar sebuah negara meluaskan pengaruh atau kita kata wilayah. Kamu sebut pengaruh atau wilayah kat sini kan, dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Maksudnya kamu bina jadikan dia dalam satu ayat kan, dalam satu ayat. Tapi dalam satu ayat kamu perolehi markah dekat sini kan. Kamu dapat beberapa markah kat sini. Contohnya kamu akan dapat yang meluaskan pengaruh atau wilayah dengan menjajah negara yang lain untuk kepentingan tertentu.
Maksudnya kat sini sebenarnya kamu dah perolehi dah ada 3 markah. Soalan kalau naik tentang imperialisme ni, biasanya dia akan tanya kamu mengenai apa maksud imperialisme. So kalau soalan struktur, apa maksud imperialisme, kamu bagi satu ayat penuh lengkap macam ni, kamu akan dapat 3 markah. Keyword yang kamu kena ingat kan, kamu nak katalah sebuah negara ke, dasar negara ke, tak kisahlah ayat kamu nak guna start macam mana sekalipun, asalkan kamu kata dasar sesebuah negara ataupun kamu kata sebuah negara atau kamu sebutlah negara barat ke apa, yang pentingnya ada perkataan meluaskan pengaruh atau wilayah, kat situ kamu dapat markah lah kat situ. Satu dah. Dengan menjajah negara yang lain untuk kepentingan tertentu. Dia mesti ayat yang lengkap macam ni. Kamu tak boleh buat dalam bentuk poin kat atas. Poin kat atas tu adalah untuk kita apa? Kita nak ingat. Untuk kita nak ingat lah, poin yang kat atas tu untuk kita nak ingat. Tapi poin yang bila kita pindahkan kepada jawapan kita, sama ada soalan struktur maupun soalan esei, dia mesti jadi ayat yang lengkap. Kamu gabung je kat sini menjadi ayat lengkap macam tu. Okey, katalah soalan ni muncul dalam soalan esei. Soalan esei minimum dia akan tanya kamu adalah untuk 4 markah. Bermaksud kita belum cukup lagi 4 markah kan? Jadi jawapan mana yang kita nak tambah lagi? Masker kat kita sini kita tambah lagi maksud imperialisme tu apa lagi, poin-poin yang kita boleh masukkan kat sini ialah yang kita boleh masuk dia bermula semasa kita kata Empire Yunani dengan Yunani dan Rom tu kita boleh masuk lagi, ini adalah markah kita yang keempat. Lepas tu kita boleh masukkan lagi kalau dekat Asia Tenggara ni kita abad ke-15 ni kita kata wilayah-wilayah kita kata kuasa imperialis ni abad ke-15. Kita kata kuasa imperialis ni mula menjajah. Dia mula menjajah mana? Dia mula menjajah wilayah-wilayah di kawasan Amerika Latin. Amerika Latin ni kita kata dalam benua Amerika Selatan lah. Dan juga kawasan Afrika dan juga kawasan Asia. So kalau kamu bagi jawapan ni, maka kamu dah boleh pun dapat berapa markah? Boleh dapat untuk 4 markah ni. Kan? Ada lebih daripada 4 markah. So, kalau untuk yang ni, yang perlu kamu ingat untuk dia ialah ingat Empire Yunani dengan Rom. Kan? Kalau kat bawah tu ingat, kamu ingat kat Empire Yunani dan Rom pun sebenarnya kamu dah dapat dah untuk 4 markah tu. Jadi itu kalau orang tanyalah, apa maksud imperialisme? Maksud imperialisme ialah, okey. Maksud imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan wilayah ataupun pengaruh. Kamu sebut pengaruh saja pun tak apa dah. Kamu kata meluaskan pengaruh dah cukup dah. Ataupun kamu kata meluaskan wilayah. Itu pun dah okey dah. Kan? Akhirnya kat situ dengan menjajah negara yang lain untuk kepentingan tertentu. Kejap cikgu nak buka kejap ruang chat di sebelah. Kalau kamu nak terus tanya kan, kamu just tanya je, cikgu akan terus baca je ruang chat di sebelah. Kan? So ada yang tanya cikgu, boleh cikgu kalau maksud imperialisme ialah negara besar menjajah negara kecil boleh? Okey, kalau katalah ini je jawapan yang kamu bagi kalau tengok kat ruang chat ada kawan kamu tanya maksud imperialisme ialah negara besar menjajah negara kecil. Paling tak yang ni kamu akan dapat 1 markah. Daripada apa? Kira dia ambil menjajah negara kecil. Kat situ. Jadi kalau dia nak 2 markah, kan kamu belum cukup lagi markah tu. Sebab tu kamu kena ingat, dia punya set lengkap dia, kamu ingat tu 3 poin utama ni. Kan? Akhirnya dasar sebuah negara tu dia luaskan pengaruh atau wilayah jajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Okey, nak mudahkan kamu ingat sini je. Kita kalau imperialisme, ingat imperialisme ni dasar perluasan kuasa. Okey, kita dengar imperialisme ni ialah kan mungkin ada setengah daripada kamu tak tahu, ini kita kata perluasan kuasa imperialisme ni. Bila kita kata perluasan kuasa, bermaksud dia akan apa? So dia akan luaskan pengaruh, tu satu, luaskan pengaruh dia.
Dia buat apa? Dengan nak luas pengaruh dia buat apa? Kita sentiasa tanya dengan diri kita tau. Untuk jajah negara lain, kan? Untuk apa dia jajah tu? Untuk kepentingan dia. Kepentingan tertentulah untuk dapatkan kita kata ekonomi ke, menguasai ekonomi ke apa kan. Itulah kita kata kepentingan tertentu. Jadi itu maksud imperialisme. Kan? Okey. Lepas kalau soalan untuk 4 markah kamu tambah lagi dia bermula sejak daripada Empire Yunani dengan Rom lagi. Maksudnya dah ada dah imperialisme tu dah berlaku dah kat situ. Cuma imperialisme zaman moden ni abad ke-15 ni kuasa imperialis ni dia mula menjajah kawasan di bahagian Amerika Latin, Afrika dan juga kawasan di Asia. Selain daripada kawasan Eropah lah. Kalau kita tengok kan kuasa imperialis ni kalau di benua Amerika bagi pada dua, benua Amerika Utara dengan Amerika Selatan kan. Jadi bahagian Amerika Utara tu kita kata itu tempat Amerika Syarikat. So Amerika Syarikat juga merupakan kuasa imperialis kan. Daripada situ dia menjajah kawasan yang lain. Kan sama jugalah kita kata dekat negara-negara Eropah, kita kata kuasa-kuasa imperialis ni banyak berada di kawasan Eropah. Okey. Dalam pada tu kita tengok pula itu maksud imperialisme. So yang kedua, part yang kedua untuk bahagian ni kita akan lihat pula adalah kuasa imperialis. Kuasa imperialis ni kita kena senaraikan apa kuasa imperialis yang ada kan. So yang pertama kita ada kuasa imperialis daripada mana? Kita ambil dulu daripada daripada Portugal. Portugal ni Portugis lah. Yang kedua kita ambil Spanyol, sebelah dia Spanyol. Yang ketiga sebelah Spanyol kita kata Perancis. Ini berdasarkan kepada peta dunia ni cikgu tulis ikut list ni. Okey, selang satu negara kat Perancis ni kita ada Belanda. Kan, atas dia orang kita ada apa? Britain. Ini semua daripada benua Eropah. Kan? Dan yang keenam kita akan ada Amerika Syarikat, di benua Amerika Syarikat lah. Kan? Okey, di sini kalau boleh kamu tolong tengok dari segi kedudukan dia. Kadang-kadang soalan ni dia nak trick kamu, dia akan tanya X dengan Y. Contoh cikgu bagi satu contoh. Kejap cikgu ambil satu yang ni. Kejap. Kuasa imperialis. Mungkin dalam imperialis satu kot. Okey. Sekejap ada kawan cikgu admit je. Okey. Ini kalau kamu tengok ni, apa yang cikgu share dengan kamu ni, ini adalah kuasa imperialis dekat benua Eropah sana. Kan? So, kamu kena tahu kedudukan dia. Kan? Kalau kamu yang suka tengok bola ke apa kan, kamu tahu Portugal, Spanyol ke apa benda, Perancis, kamu punya pemain-pemain bola yang terkenal yang kamu tahu kan. So, Papa minta kamu tahulah kedudukan dekat benua Eropah ni kat mana. Dia punya ni kalau kita tengok Laut Mediterranean dia, di atas Laut Mediterranean tu, kan hujung sekali, kan kalau cikgu tunjukkan kat sini hujung sekali ni Portugal. Sebab tu cikgu buat list kan, cikgu akan ikut Portugal, sebelah dia apa? Spanyol. Kan, lepas tu pula sebelah Spanyol, Perancis. Kan, lepas tu pula dekat lagi, cikgu tertarik pula tu. Okey, lagi kita akan lihat dia ada apa? Dia ada kejap, dia tertarik, cikgu tertarik ni. Okey. Yang kemudian dia ada apa lagi? Dia ada ni, dia ada apa tu Belanda. Belanda kat sini atas ni. Kemudian dia ada Perancis. Dia ada apa tu Britain. Soalan kadang-kadang dia bagi soalan peta ni, dia akan jadikan dia punya ni ada Laut Mediterranean tu adalah dia punya gambaran dia lah. So dia akan letak X dengan Y. Mungkin dia letak Portugal dengan Spanyol, X, Y. So soalan ni dia tanya kan, kuasa imperialis yang menjajah negara, namakan kuasa imperialis yang menjajah kawasan di Asia Tenggara, X dengan Y ni. So kamu kena namakan X Y. Kalau soalan macam ni, kamu hanya boleh bagi satu jawapan je sebab dia melibatkan peta.
Kalau melibatkan peta tempat, kamu tak boleh bagi lebih daripada satu jawapan. Kamu kena bagi dalam satu je. Kalau kamu bagi dua kan, contoh kamu tahu kedua-dua ni Portugal dengan Sepanyol, tapi kamu miss up, kamu tak ingat nombor satu. Kamu bagilah Portugal / Sepanyol. Soalan X, Y dia pun sama juga, Portugal / Sepanyol. Kalau kamu bagi dua jawapan, bermaksud kamu akan jadi salah jawapan kamu. Automatik tak dapat markah. Kalau untuk peta lokasi, kamu hanya kena bagi satu je. Kalau kat sini Portugal ataupun Sepanyol, kamu bagilah. So kalau ni ingatlah kedudukan ni. Okey, dan soalan yang berikutnya dia mungkin akan rentetan. Dia boleh tanya macam ni. Kenapa Portugal manakah negara di Asia Tenggara yang dijajah oleh negara X dengan Y? Jadi kalau kita tak tahu X dengan Y, mana negara yang kita jajah kan? Kita tahu Portugal tu jajah katalah kata ambil Melaka ataupun Timor Leste. Tapi kita tak tahu yang kedudukan Portugal tu kat mana. Itu problem juga. Kita tahu X, Y tu. Mungkin kita ingat yang ni X ke, yang ni Y ke, kita tak pasti. Jadi automatik jawapan yang berikutnya nanti mungkin kalau jawapan atas betul, jawapan bawah pun betul. Tapi kalau jawapan atas salah, automatik jawapan kat bawah pun salah. Inilah soalan yang paling cikgu risau kalau naik soalan ni. Jadi sebab tu, apa sahaja yang melibatkan peta sama ada kuasa imperialis. Kan, kuasa imperialis ni, mana negara-negara imperialis ni satu. Lepas tu, mana kedudukan negara imperialis ni di dunia, tu kamu kena ambil tahu. Kemudian di Asia Tenggara pula, negara mana yang dijajah. Kawasan di Asia Tenggara. Kadang-kadang tanya XY je untuk Asia Tenggara tu. Kan? Okey. Kemudian kita lihat pula ini untuk Amerika Syarikat. Amerika Syarikat tak ada masalah sebab Amerika Syarikat ni dia dekat benua Amerika, dia dekat bahagian atas tu. Dari Kanada lah. Kan bawah kalau tengok kecil, makin kecil tu kan. Lepas tu kat bawah tu dia akan besar balik. Yang tu adalah di bahagian Amerika Latin. Bahagian kita kata Amerika Selatan lah, benua Amerika Selatan. Jadi penting untuk ni untuk kamu apa? Untuk kamu tahu mengenai kedudukan peta kuasa imperialis satu, dan yang kedua kamu kena ambil tahu mengenai apa? Negara-negara yang dijajah oleh kuasa imperialis ni. Okey. Itu yang pertama tentang kuasa imperialis ni. So kita tengok tentang apa tu kuasa imperialis ni, negara mana yang dia jajah. Nah ini kita kena tahu sebab kadang-kadang dalam soalan struktur maupun dalam soalan objektif dia akan tanya benda ni. Okey, kalau Portugal contohnya, negara yang dijajah oleh Portugal, kita kalau dekat negara kita tak boleh kata dia jajah tanah Melayu sebab dia hanya ambil apa? Melaka saja. Dan kawasan lain adalah Timor Leste. Kalau Sepanyol dia jajah mana? Kalau Sepanyol dia jajah Filipina. Pairing ni kita kena tahu. Kalau untuk kuasa imperialis ni. Kalau Perancis dia jajah, kita kata Indochina lah. Indochina ni dia terdiri daripada, kita ada negara Kampuchea. Satu. Kita ada gabungan lepas tu kita ada negara Vietnam dan juga Laos. Ini 3 buah negara yang gabung kita kata kat situ yang dijajah oleh Perancis. Manakala Belanda pula kan menjajah Indonesia. Britain jajah tanah Melayu dan juga Burma. Sekarang Myanmar lah. Tapi dulu kita kenali dia sebagai Burma. Admit all je. Okey. Kemudian Amerika Syarikat menjajah mana? Filipina selepas kita kata Sepanyol. Selepas Sepanyol, kita tengok Amerika Syarikat pula menjajah Filipina. Okey, ini kuasa imperialis dengan tanah jajahan dia. Kan? Okey. Kemudian kita kena tahu mengenai, okey, ada soalan cikgu tak takat ni? Ada soalan nak tanya? Boleh ni boleh tanya je, kita terus hands on je. Ada tanya cikgu? Okey itu mengenai kuasa imperialis. Yang pertama,
maksud. Apa maksud imperialis? Itu yang pertama, kuasa imperialis yang ada. Kan, dan tanah mana yang dia jajah. Okey. Itu yang kedua kan, kuasa imperialis. Okey. Yang ketiga, kita akan pergi kepada faktor. Dalam soalan sejarah, dalam mengenai faktor ke apa, kamu kena ingat, kalau faktor imperialisme, ingat 5 dulu. Kalau cikgu dah ingat macam mana faktor imperialisme, cikgu akan ingat faktor imperialisme ni ada 5. Okey. Apa dia 5 ni? Kan? 5 ni, okey. Yang pertama ialah, ambil bahan mentah. Kamu tengok daripada point ni je nanti, kamu boleh dapat banyak markah daripada sini. Yang penting kamu ingat dulu keyword yang cikgu bagi ni dulu. Kan, bahan mentah. Yang kedua, okay, cikgu jarak sikit sebab nak contoh nanti. Okay, yang kedua kita ada apa? Mungkin kita ada revolusi. Revolusi pertanian. Perindustrian. Itu yang kedua. Yang ketiga, point yang ketiga. Kan? Point yang ketiga ialah kita ada perkembangan pengangkutan dan perhubungan. Pengangkutan dan perhubungan ni sangat banyak point yang ada di bawah dia. Kan? Okey. Yang keempat, kita ada persaingan kuasa barat. Dan yang kelima, kita ada slogan. Slogan ni ada 2. Satu, slogan beban orang putih. Dan yang kedua, tugas sebarkan tamadun. Tugas menyebarkan tamadun. Okey. Kan? Okey. Kalau soalan umum dia tanya tentang faktor imperialisme, kan? Automatik kamu akan dapat berapa? Dah 5 markah dah kat sini. Kan? Kamu sebut je ada bahan mentah, ada revolusi perindustrian, pengangkutan dan perhubungan, kuasa barat, slogan, beban orang putih dan tugas sebarkan tamadun. Dah cukup 5 markah kat situ. Kan? Okey, biasanya soalan faktor ni dia akan tanya dalam 8 markah. Kan? Okey, kalau untuk bahan mentah ni, kan, bahan mentah ni biasanya kita akan sentuh dulu mengenai kedudukan Asia Tenggara ni sebenarnya mempunyai kedudukan dia yang strategik. Kenapa dia strategik? Okey, dia di antara kita kata yang ni kita buat sini. Dia di antara barat dengan timur. Kan? Lepas tu kawasan di Asia Tenggara juga kita lihat dia ada, apa yang dia ada kat situ ialah barat dengan timur ni kita ambil lah. Yang ni contoh kita ambil India. Yang ni kita ambil lah China. Contoh kat situ ini bahagian timur, itu bahagian barat. Kan? Okey, kemudian dia juga cara tak langsung dia menjamin pasaran. Kan, dia akan jadi menjamin pasaran baru kepada kepada negara negara barat ataupun pasaran yang luas. Kan? Dan dan macam kata dia mempunyai bahan mentah yang banyak kat sini. Bahan mentah yang banyak. Okey. Apa yang cikgu nak nyatakan kat sini kan? Bila kita sebut saja mengenai bahan mentah ni kan, kita akan lihat poin kita kat sini kan. Kita akan lihatlah di mana jawapan kita ni dia akan dapat kan. Satu, kita kata bahan mentah yang banyak tadilah, ini poin kita yang pertama. Kedudukan yang strategik, ini markah kita yang kedua. Barat dengan timur ni, China dengan India ni dia boleh pergi juga. Kalau soalan esei kamu boleh dapat markah kamu yang ketiga. Dan dia menjamin pasaran baru ataupun pasaran yang lebih luas, ini adalah markah kamu yang keempat. Dia punya keyword ingat pasaran. Kalau kita sebut bahan mentah aja, kita mesti ingat bahan mentah yang banyak ni maksudnya dia kaya.
Maksud dia kaya dengan bahan mentah dan dia mempunyai pasaran. Diperlukan untuk pasaran dia. Okey. Itu untuk bahan mentah. Untuk revolusi pertanian, perindustrian, sorry saya sebut pertanian je. Kalau revolusi perindustrian ni, dia memerlukan kita sebenarnya kita ulang je ayat yang dekat atas kan, bahan mentah yang konsisten. Dia mesti bahan mentah yang konsisten, mesti berpanjangan. Sebab apa? Sebab dia bina kilang. Dia buat produk kat situ. Dan dalam masa yang sama, dia perlukan pasaran baru. Kalau bahan mentah yang konsisten, kenapa kuasa imperialis menjajah negara dia perlukan bahan mentah dan negara Asia Tenggara yang kaya. Kita negara Asia Tenggara ni yang kaya. Kaya dengan bahan mentah. Kalau pasaran baru sebenarnya, sebab tu dia jajah negara Asia Tenggara dan negara-negara Asia yang lain. Dia perlukan pasaran dan untuk apa? Untuk dia nak cuba dapatkan negara India dan juga China untuk pasaran barangan dia. So bila barangan dia dah siap nanti, kan barangan nak jual kat mana? So dia akan jual dekat India dengan China. Sebab itulah ini faktorlah yang membawa kepada perluasan kuasa dalam revolusi perindustrian. So dalam revolusi perindustrian, kamu hanya ingat kan, kamu ambil dua benda ni sebagai dia punya ni dalam revolusi perindustrian. Tadi bahan mentah yang banyak kan, kedudukan yang strategik benda. Tapi dalam revolusi perindustrian, yang perlu kamu ingat ialah bahan mentah dan juga pasaran baru. So kamu dah dapat 3 markah kat situ. Dan untuk dia. Bahan mentah yang ada admit sekejap. Okey. Bahan mentah yang banyak, yang konsisten, yang diperlukan dekat Asia Tenggara. Kan? Sebab kita kaya dengan bahan mentah. Kalau untuk pasaran baru ni, dia perlukan India dengan China. Untuk apa? Pasarkan barangan dia. Kan? Itu untuk di bawah revolusi perindustrian. Okey. Kemudian kita tengok pengangkutan dan perhubungan. Ini yang cikgu kata poin dekat pengangkutan dan perhubungan ni sangat banyak. Kenapa cikgu kata sangat banyak? Okey. Contoh okey, ada yang tanya tentang slogan. Okey, bila cikgu sampai kat slogan nanti cikgu akan cikgu akan jawab jawapan tu Okey, untuk pengangkutan dan perhubungan, pertama yang kamu kena ingat adalah tengok dulu pengangkutan. Pengangkutan kita ada 2, iaitu 1 kapal korek. Kapal korek pula, ya Astaghfirullahalazim. Cikgu pun dah melalut dah. Okey, kejap. 1 kapal berkuasa wap. Satu lagi adalah apa? Satu lagi adalah terusan Suez. Okey. Dekat pengangkutan dan perhubungan, kita bagi pengangkutan biasanya kalau dalam soalan exam SPM kan, pengangkutan dan perhubungan tu dia asing. Okey. Dalam pengangkutan dan perhubungan kan, dia tak kita kata dalam SPM lah, biasanya dia akan asingkan. Pengangkutan satu, perhubungan satu. Kalau soalan dia tanyalah nyatakan faktor imperialisme kan. So kamu sebut je perkataan pengangkutan kan. So kamu dapat 1 markah. Kamu sebut perhubungan, kamu dapat 1 markah. Kan? Kamu ada menyebut mengenai kapal kuasa wap, 1 markah lagi. Kamu sebut terusan Suez, 1 markah lagi. Kamu sebut tentang perhubungan ni, tentang kamu tulis je tentang telegraf, kan, kamu akan dapat markah. Maksudnya kat sini ada keyword juga bagi ni kan. Kamu dah perolehi 5 markah kat sini. Kita tak hurai lagi pun. Kita baru cerita mengenai pengangkutan dan perhubungan. Pengangkutan ada kapal kuasa wap. Lepas tu kita ada terusan Suez. Perhubungan kita ada telegraf. Kamu dah dapat 5 markah. Ni kat soalan nombor 3 ni kan. Dah dapat 5 markah dah. Kita tak cerita lagi lebih lanjut lagi. Kan? Okey. Kalau kita cerita dengan lebih lanjut. Contoh kan. Allah, ruang cikgu tak ada pula. Cikgu dekat bawah lah. Okey. Kalaulah kata kapal kuasa wap. Okay, apa kelebihan kapal kuasa wap? Kita kata kapal kuasa wap bawa muatan yang lebih banyak. Kemudian dia juga dapat cepatkan perjalanan. So, tambah
lagi. So kan kalau tengok sebab tu pengangkutan dan perhubungan dia boleh stand sendiri tau. Dia boleh berdiri sendiri. Kan, dia mungkin tanya satu soalan kan berkaitan mengenai pengangkutan dan perhubungan 6 markah sebab dia boleh dapat banyak markah kat situ. Kalau untuk kita kata terusan Suez pula. Terusan Suez. Kan? Okey, apa kegunaan terusan Suez? Okey, kita kata terusan Suez ni kegunaan dia adalah kelebihan ataupun kebaikan dia adalah dia dapat orang kata apa? Pendekkan perjalanan. Memendekkan perjalanan. So kita dapat markah lagi kat situ. Kan? Kita dapat markah lagi kat situ, kita dapat memendekkan perjalanan kat situ. Kan? Okey, kalau kita kata tadi tentang telegraf. Okey, sebelum cikgu pergi dekat telegraf tu. Kan? Kalau kita kata kita gabung kan sebenarnya kan kapal kuasa wap ni, kedua-dua ni kapal kuasa wap dengan terusan Suez ni, kedua-dua ni sebenarnya dapat jimatkan kos. Dia satu, jimat kos dan dia juga kita kata dapat menjadikan perjalanan tu kita kata lebih selamat. Markah lagi. Bermaksud dekat sini tambahan markah yang kamu dapat kan. Kita ingat keyword ni je. Sebab tu kamu buatlah macam mana kamu nak buat pun. Yang ni adalah tambahan markah lagi, ini markah lagi, ini markah lagi, ini markah, ini markah. So tadi 5 kan. 5 kita gabung lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah ada 10 jawapan kat situ. Kan? Okey, kita tak cerita lagi mengenai telegraf kan. Katalah kita cerita pula mengenai telegraf. Telegraf tadi kita dapat markah kat atas kan. So kita tak dapat markah kat situ. Jadi telegraf ni pun kita boleh pecahkan dia kepada 2. Satu, sekejap nak admit sekejap. Okey. Satu adalah arahan. Keyword dia adalah arahan. Satu adalah berhubung. Okey. Arahan ni apa? Arahan ni contohnya kuasa imperialis. Kuasa imperialis nak bagi arahan kepada apa? So dia nak bagi arahan kepada kita kata pegawai dia lah. Kepada pegawai. Di timur contohnya. Ataupun kita di Asia Tenggara. So arahan. Kita ambil dia punya keyword dia adalah arahan. Yang kedua berhubung. Berhubung ni kita tengok ahli perniagaan. Maksudnya kat sini ahli perniagaan kita kata nak berhubung. Kan? Maksud dia nak berhubung dengan siapa? Dengan wakil dia. Wakil syarikat dia. Di timur. Contohnya kan. Itu maksud dia. So dekat sini kita dapat lagi markah untuk arahan dengan berhubung ni. So kita boleh nampak kat sini sebenarnya untuk pengangkutan dan perhubungan kita dah dapat banyak markah untuk pengangkutan dan perhubungan. Kami ingat konsep tu je. Kan kalau kita sebut mengenai pengangkutan kita akan ingat kapal kuasa wap. Kenapa? Kapal kuasa wap ni dapat bawa muatan yang banyak. Lepas tu dia akan mempercepatkan perjalanan. Kan? Lepas tu pula terusan Suez, pendekkan perjalanan sebab dekat perjalanan antara Laut Mediterranean dengan Laut Merah tu. Kan? Kemudian telegraf pula. Kan? Telegraf ni kita kata apa? Memberi arahan. Maksudnya kuasa imperialis ni, pegawai di Eropah tu, dia boleh bagi arahan kepada pegawai-pegawai dia dekat kawasan tanah jajahan ni. Kan? Kalau macam ahli perniagaan pula dapat berhubung kan dengan wakil dia. Kemudian kalau kapal kuasa wap dengan terusan Suez ni, dia dapat jimatkan kos dan juga dapat kita kata jimatkan kos dan satu lagi apa cikgu sebut tadi? Dapat jimatkan kos dan perjalanan jadi lebih selamat. Kan? Jadi itu ini antara kita kata untuk pengangkutan dan perhubungan sebab dia boleh berdiri sendiri. Sebab dia banyak markah dia dapat daripada situ. Kalau katalah soalan ini terlalu umum, dia tanya je mengenai faktor, kamu hanya memberi mengenai pengangkutan dan perhubungan sahaja, kamu hurai lebih lanjut macam ni, kamu dah dapat full mark dah sebenarnya. Sebab kalau ikut pada sini kita dah dapat lebih kurang dalam 12 dah jawapan yang kita ada. Dia nak 8 je.
Kan? Itu cara ni ingat keyword. Ingat keyword insya-Allah kamu boleh kamu buatlah ayat kamu macam mana asalkan benda tu ada di dalam jawapan kamu. Okey. Kemudian kita lihat kepada persaingan. Persaingan kuasa barat. Kan? Kalau persaingan kuasa barat kan yang perlu kita ingat kalau persaingan kuasa barat ni kita kita ingat macam ni je. Kuasa barat ni dia bersaing. Bila dia bersaing semakin luas tanah jajahan, so dia akan disanjung tinggi. Disanjung tinggi oleh kuasa barat yang lain. Itu satu. Dan bila dia makin luas tanah jajahan dia akan melambangkan ada dua benda. Satu adalah kekuatan dia dan yang kedua adalah kekayaan dia. Itu je perlu ingat. Persaingan kuasa barat ni semakin dia orang semakin luas tanah jajahan dia kan dia kuasai tanah jajahan tu maka dia akan disanjung tinggi oleh kuasa barat yang lain. Dia ego lah kiranya. Kan sebab tu dia orang berebut untuk luaskan tanah jajahan. Sebab dia nak apa? Kemegahan dia tu. Dia disanjung. Kan? Kemudian semakin luas tanah jajahan itulah lambang apa? Kekuatan dia satu dan juga kekayaan negara dia. Okey? Tu kalau cikgu highlight yang kat sini yang cikgu highlight kan adalah disanjung, kita tengok pada luas tanah jajahan tu dia akan disanjung tinggi dan dia juga lambang kekuatan dan juga kekayaan dia kat situ. Okey. Okey. Okey, sampai kita dekat slogan slogan beban orang putih dan tugas sebarkan tamadun. Okey. Slogan ni ada kawan-kawan cikgu, kalau slogan saya tulis tak sama yang asal. Contoh, slogan tugas menyebarkan tamadun, saya tulis tanggungjawab menyebarkan tamadun. Okey, tanggungjawab menyebarkan tamadun boleh. Sebab dalam huraian, kalau dalam soalan esei, tanggungjawab menyebarkan tamadun tu ada untuk huraian di bawah tugas menyebarkan tamadun tu oleh Perancis ni. Kan? Okey. Dalam ni kamu kena ingat ni, beban orang putih dengan tugas untuk sebarkan tamadun ini adalah untuk Britain dan Belanda. Bermaksud Britain dan Belanda dia pakai slogan beban orang putih. Manakala untuk tugas menyebarkan tamadun ni dipakai oleh negara Perancis. Tu. Kan? Sebenarnya tu kamu dah dapat markah lagi kat situ. Kan? Okey, lepas tu kita nak cerita apa? Okey. Ini kita macam kawan kamu kata tadi tu. Dia kata saya tulis tanggungjawab menyebarkan tamadun. Okey, sebab bagi Perancis dia orang merasakan adalah tanggungjawab dia untuk sebarkan tamadun. Ini bagi Perancis sebab tu dia guna slogan tugas menyebarkan tamadun. Kan? Manakala kalau kita tengok pula bagi Britain dengan Belanda ni, dia akan kata dia macam mereka ni, dia kata di sini yang dia lebih maju dan bertamadun. Jadi oleh sebab tu dia kata dia lebih maju dan bertamadun adalah menjadi tanggungjawab dia jugalah kita kata untuk kita kata apa untuk menyebarkan untuk kita kata apa dalam kesejahteraan masyarakat lah untuk menyebarkan tamadun untuk kesejahteraan penduduk tempatan. Konsep dia sama juga. So kalau kamu bagi kat situ tugas untuk tanggungjawab untuk menyebarkan tamadun kamu dapat. Dia membawa maksud benda yang samalah. Kan tugas menyebarkan tamadun. Tak ada masalah tu. Kan? Keyword masih lagi kena kat situ. Kan? Jadi kat sini yang kamu perlu ingatlah kat sini beban orang putih ni untuk apa? Britain dengan Belanda tu satu dan yang kedua tugas untuk sebarkan tamadun. Kan untuk tugas sebarkan tamadun tu adalah kita kata untuk negara Perancis. Okey. Tu
Okey. Jadi cikgu dah pergi untuk bahagian awal ni dah. Yang pertama kita tengok imperialisme. Kan? Okey, cikgu undur balik kat belakang. Kan? Cikgu undur balik kat belakang. Okey, lambat sikit dia keluar kat situ. Okey. Kita ada luaskan apa dia, maksud imperialisme adalah, kalau kita tanya maksud, kita kena ingat imperialisme ni adalah perluasan kuasa. Okey, jangan mix up dengan nasionalisme. Ini cikgu nak ingatkan. Kan, satu lagi adalah nasionalisme. Nasionalisme ni adalah kita kata apa? Perasaan cinta akan negara, bangsa dan negara. Ini nasionalisme. Sekarang ni kita imperialisme. Sebab ada yang mix up benda ni. Jadi kalau kita sebut imperialisme ialah perluasan kuasa. Kan, bila perluasan kuasa dia buat apa? Dia mestilah menjajah negara yang lain kan. Maksudnya dia luaskan pengaruh dia, menjajah negara yang lain untuk kepentingan tertentu. Kan? So ambillah bermula daripada Empire Yunani dan Rom. Untuk berapa? 4 markah. Kalau soalan dia tanya 1 ataupun 2 markah je, kamu gunalah ayat yang lengkap dekat sini supaya apa? Supaya kamu dapat kuasai tajuk ni. Kamu dapat full mark untuk dia. Okey. Kemudian kuasa imperialis. Kan, kamu kena tahu negara-negara imperialis, kuasa-kuasa imperialis ni. Kalau kita, cikgu tambah sedikit kat sini, kalau macam dekat Filipina ni dia kaya dengan tebu dan kelapa. Kalau kita katalah apa kelebihan dia kan, dia kaya dengan tebu dengan kelapa. Kalau Indochina ni, dia kaya dengan kayu jati. Kalau Indonesia dia kaya dengan biji timah. Burma, kalau tanah Melayu kaya dengan biji timah. Kalau Burma kaya dengan Burma kayu jati. Kan? Filipina tebu dengan kelapa lah, sama jugalah dengan kat atas tu. Ini antara kita kata satu lagi kalau kita nak sebut kat sini petu Thailand. Thailand ni the only one negara yang tak dijajah oleh mana-mana. Dia ni kaya dengan kayu jati dan juga biji timah. Ini di Thailand. Tapi Thailand ni dia special sikit sebab dia tidak dijajah oleh mana-mana kuasa barat. Yang lain semua dijajah. Menunjukkan kekayaan. Kekayaan negara-negara ni, inilah dia kita kata kekayaan negara-negara yang ada di di Asia Tenggara ni. Okey. Kemudian faktor tadi cikgu sebut tadi ada 5 faktor. Ingatlah bahan mentah. Kan? Lepas bahan mentah revolusi. Okey. Kamu nak ingat kan cikgu susah jugalah cikgu nak ingat. Okey, cikgu bagi tips satu lagi. Cara nak ingat. Nak ingat nombor 1 sampai nombor 5. Macam mana nak ingat 1 dengan nombor 5 Yang pertama sekali kamu ambil dulu bahan mentah ni. Macam mana cikgu nak minta, cikgu nak tunjuk kat kamu nak ingat ni kan. Ambil dulu bahan mentah ni. Ingat bahan mentah. Okey. Daripada bahan mentah ni digunakan untuk apa? Kamu buat soalan dalam kepala kamu tahu. Kan? Okey, bahan mentah diguna untuk apa? So kita akan ingatlah kemudian next dia adalah untuk apa? Revolusi perindustrian. Kan? Okey. Macam mana dari bahan mentah lagi macam mana bahan mentah ni sampai dekat revolusi perindustrian? Okey, dia menggunakan pengangkutan dan perhubungan. Kamu ingat pengangkutan, otomatik nanti kamu akan ingatlah tentang perhubungan. Kan? Okey. Dan mereka bersaing-saing untuk dapatkan apa? Dapatkan bahan mentah tersebut. Kan? Persaingan, bersaing.
Kan? Dia guna slogan beban orang putih dan sebarkan tamadun. Tu caralah kalau cikgu suruh pelajar ingat kan, ingat dulu. Bahan mentah digunakan untuk apa? Untuk revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian macam mana bahan mentah tu sampai dekat Britain? Revolusi perindustrian ni berlaku dekat negara Eropah, dekat Britain sana. So macam mana sampai kat sana? Melalui pengangkutan dia. Kan lepas tu pula kenapa bahan mentah ni penting sebab apa? Sebab dia kaya ni dia menyebabkan berlakunya persaingan antara kuasa barat dan akhirnya kuasa barat ni telah menggunakan slogan beban orang putih dan tugas untuk sebarkan tamadun. Okey. Ini untuk imperialisme. Okey. Ada soalan nak tanya? Dengan asal okey, tak ada kat situ. Okey. Cikgu nak tunjukkan sekarang contoh untuk soalan Cuba tengok apa yang kita buat kan. Apa yang kita buat ni, adakah kita boleh menjawab soalan ni? Soalan ni cikgu akan tunjuk soalan ni soalan pelbagai lah. Kita akan tengok daripada soalan pelbagai kita ni. Kan? Adakah kita dapat menguasai soalan, sekejap. Sorry. Cikgu masuk guna ni sekejap. Okay, kita tengok pada soalan yang pertama. Portugal, Sepanyol, Britain, Perancis, Amerika Syarikat merupakan antara kuasa barat yang terlibat dalam imperialisme di Asia Tenggara. Apakah maksud imperialisme? Dua markah. So apa, ingat tak tadi? Apa tadi keyword kita tadi? Kan? Keyword kita tadi, yang pertama tadi apa? Luaskan wilayah. Lepas tu, jajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Kan? So kita dapat 3 markah kat situ. Jadi apa yang kita nak buat kat sini, kita tulislah. Dan ini adalah soalan struktur. Kalau dia bagi garis panjang macam ni, bermaksud kamu kena buat ayat yang lengkap. Maksudnya kat sini, kalau kita nak tulis, maksud imperialisme ialah, dia mesti kita akan start dia daripada situ. Imperialisme ialah, kita sebutlah dasar sesebuah negara meluaskan wilayah kan. Kita sebut tanah jajahan, kita sebut wilayah je kan, dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Sorry, tulisan cikgu laju sikit, cikgu tulis. Okey, daripada sini bermaksud bila dia marking kertas kamu kan, apa yang berlaku bila dia marking, dia akan tengok maksud imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan wilayah kan, tutup kurungan, buka kurungan, dengan menjajah negara yang lain. Buka kurungan balik, tutup buka, untuk kepentingan tertentu. Dia nak 2 markah, kamu dah bagi 3. Yang cikgu tik sekarang ada 3. Bermaksud kamu, maksimum kamu dah ada berapa? Kamu dah ada 2 markah dah. Kan? So dia jadi maksimum lah kat situ. Sebab dah lebih dah markah. Dia nak 2 je kan. So kamu dah dapat 2 markah kat situ. Kan? Itu contoh macam mana yang kita nak dapat tu. Okey. Cuba kita tengok soalan yang kita yang kedua. Okay, tengok pula soalan yang kedua. Apakah faktor yang mendorong imperialisme barat di Asia Tenggara? Apakah faktor? So kita ingat tadi kita ada berapa faktor? Kita ada 5 kat sini kan? Kita ada 5 faktor. So apa 5 faktor tu? Kan kita ada bahan mentah. Lagi apa lagi? Kita ada revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian. Lagi kita ada apa lagi? Ada lagi. Apa lagi? Pengangkutan dan perhubungan. Pengangkutan dan perhubungan. Lagi?
Persaingan kuasa barat. kuasa barat. Dan yang akhir sekali slogan kan. Katalah slogan kita kata beban orang putih je. Kita sebut satu pun dah cukup dah tu. Kan? Sebab dia ada beban orang putih dan juga tugas menyebarkan tamadun. So, ni kita masuk balik dalam jawapan kita, tapi cakap kamu mesti start dia faktor yang jangan buat short form kamu buat dalam dalam ayat yang lengkap lah, yang mendorong imperialisme barat di Asia Tenggara ialah so kamu masukkanlah jawapan kamu ialah apa. Jangan main koma-koma pula. Jangan imperialisme barat ialah bahan mentah. Contoh cikgu bagi yang ni yang jangan buat. Bahan mentah, koma, revolusi perindustrian, koma. Memang kamu buat ayat, tapi kamu main koma-koma macam ni pengangkutan dan perhubungan, dan seterusnya kamu buatlah sampai habis regon orang putih kan, apa benda kan. Jangan buat macam ni. Sebab bila buat macam ni, kalau main koma ni, kemungkinan besar kamu tak akan dapat markah kat situ, ataupun markah kamu akan dipotong jadi separuh-separuh je. Silap gaya kamu dapat 4 markah, tapi kamu tak dapat 4 markah disebabkan kamu main koma macam ni. Jadi yang sebetulnya, yang ni jangan buat macam ni. Yang sebetulnya apa yang kamu perlu buat ialah terpadam pula. Ialah kamu buat Tenggara ialah kita kata apa tadi, faktor yang ialah adanya ialah kaya dengan bahan mentah lah habis cerita. Okey, kaya dengan bahan mentah. Maksudnya macam tu. Kaya dengan bahan mentah. Full stop. So kamu nak tambah selain itu ke? Kan? Selain itu, kita kata Asia Tenggara juga selain itu berlakunya kan revolusi perindustrian di Eropah, ataupun di Britain ke kamu sebut ke, di Eropah ke, tak kisahlah, macam tu kan. Malah perkembangan dalam pengangkutan dan perhubungan telah mendorong imperialisme barat. So nak tambah lagi kan, kita ada lagi kan yang lain kan, persaingan kuasa barat. So kita buatlah setiap satu, kalau kamu nampak kat sini kan, setiap satu point kan kat sini, ini satu markah. Satu perenggan. So kita akan dapatlah markah kat sini kan. Selain itu, guna penanda wacana ni kan, selain itu berlaku revolusi perindustrian. So ni markah kita yang kedua. Malah perkembangan dalam sistem pengangkutan dan perhubungan, markah kita yang ketiga. Dan yang berikutnya lah. So kalau boleh setiap poin ni pisahkan dia jadi dalam bentuk poin yang baru. Faham tak? Setiap poin ni, jadikan ayat yang baru. Ni baru betul. Barulah kita kata jawapan kamu ni nampak cantik. Dan kalau dia nak 4 markah, paling kurang mesti bagi berapa? 4 poin kat situ. Sini kita bagi bertiga, kita tambah lagi satu lagi untuk kita nak bagi cukup dia 4. Kalau kamu tahu 5-5 ni, masukkanlah 5-5 tu, biar lebih tak apa, jangan kurang. Kan? Itu sebab ini soalan apakah faktor. Dia punya kata tugas dia pun apakah. Dia tak suruh huraikan apa. Apakah faktor. Kalau apakah faktor, bagi setiap poin-poin tu, bagi je apa faktor-faktor dia. Tu je. Okey. Kemudian soalan yang berikut dia tanya, bagaimanakah negara di Asia Tenggara dapat menghadapi cabaran imperialisme alaf baru. So kat sini, apa yang kita nak bagi kat sini? Ikut logik akal kita. Bagaimana? Kalau soalan berbentuk bagaimana, bermaksud dia nak apa? Dia nak apa sebenarnya?
cara. So bagaimana negara Asia Tenggara dapat menghadapi imperialisme di alaf baru. Maksudnya caralah, apa cara dia. Jadi kita akan ikut jawapan kita kalau yang ni adalah logik akal kita. Kita bagi jawapan asalkan jawapan kita logik akal diterima. Okey, ada yang tanya cikgu, cikgu stopkan kejap Ada yang tanya cikgu, kalau kita gabung dua faktor, boleh tak? Boleh, kalau nak gabung dua faktor setakat sekarang boleh lagi. Kita guna kata hubung lah, dan ke apa. Boleh lagi, tak ada masalah tu. Tapi cikgu galakkan kepada kamu. Kan? Kalau boleh biarlah satu faktor, satu point tu gunalah ayat yang baru. Kan boleh nak digabungkan kalau sebab tapi dengan syarat kita guna ayat hubung, kita guna kata hubung kan, dan ke dengan ke apa benda kan kita guna kata hubung kat situ. Jangan kita start ayat kita berhenti, kita start dengan terus point je, yang tu tak boleh, bermaksud nanti ayat kamu nanti dah jadi ayat tak lengkap. Lepas tu ada yang kata masa tulis esei boleh saya bagi semua fakta. Boleh, tak ada masalah. Bagi je lah semua fakta. Semua fakta tu kamu akan dapat markah. Biasanya esei 8. Kamu bagi 5, baru dapat 5 markah. So kamu kena tambah 3 markah kat mana kamu nak dapat. Kamu tengok dekat huraian. Huraian contoh kita tengok dekat pengangkutan dan perhubungan tadi. So kamu letaklah pengangkutan dan perhubungan, contoh kapal kuasa wap, bawa muatan yang banyak, perjalanan jadi cepat apa tu kan. Itu akan jadi jawapan tambahan lagi untuk kamu, boleh. Kecuali kalau jawapan dia, soalan dia berbentuk dia hanya mungkin dikata satu roman pengangkutan dan perhubungan, dua roman mungkin untuk bahan mentah. Maksudnya dia hanya nak kamu hurai tentang dua faktor tu je. Kalau dia nak tentang dua faktor saja, bermaksud kamu hanya fokus kepada dua faktor tersebut. Faktor yang dia tak tanya tu tak payahlah nak bagi jawapan kat situ sebab dia tak akan dapat markah kat situ. Kan dia hanya terima faktor yang dia tanya sahaja. Tapi kalau dia tanya umum, kamu boleh bagi semua faktor yang ada, kamu boleh bagi. Kelima-lima tu pun kamu boleh bagi. Okey, apa lagi? Ada lagi kalau gabung dua faktor. Okey, itu So cikgu sambung balik. Kita sambung balik pada soalan kebat kita, pada logik akal kita ni. Okey, jadi sebenarnya kamu takut nak jawab soalan kebat. Itu yang cikgu nampak. Dan kamu malas nak fikir. Soalan kebat senang je. Kalau soalan, biasanya lah kalau daripada perkataan bagaimanakah, bermaksud dia nak cara. So cara dia bagaimanakah? So cara kita ialah kita kata apa? Apa yang kita nak buat, ikut logik akal kita. Okey. Kalau siapa yang dia ada idea ke ikut logik akal, kamu boleh tulis jawapan kamu di bahagian ruang chat. Cikgu nak tengok apa jawapan yang kamu terfikirlah ikut logik akal kamu, yang bagaimana cara negara Asia Tenggara dapat menghadapi cabaran imperialisme di alaf baru. Maksudnya waktu sekarang ni, negara-negara Asia Tenggara sekarang ni dapat menghadapi cabaran. Kan? So macam mana? Kan? So apa dia? Bagaimanakah negara Asia Tenggara ni dapat menghadapi cabaran imperialisme barat di imperialisme di alaf baru. So bagaimana cara dia? Ikut logik akal kita. Apa yang ikut logik akal kita? Cikgu keluarkan kat sini bentuk point. Cikgu keluar kat sini nanti ni pula kat bawah ni. Apa dia cara dia? Kita nak menghadapi cabaran imperialisme di alaf baru ni. Okey. Kita buat, ada kawan-kawan kata buat hubungan diplomatik. Mempunyai ilmu pengetahuan, betul kan? So negara Asia dapat menghadapi cabaran imperialisme di alaf baru dengan meningkatkan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat melahirkan golongan intelektual, memperbanyakkan R&D, Parvinesh, J. Gatison. Ini ikut kan apa yang cikgu bagi dalam apa? Sebelum ni, dalam kelas sebelum ni, cikgu ada bagi apa? Untuk soalan betul stok jawapan kebat kan. Kalau stok jawapan kebat kita ada apa? Cikgu ulang balik kat sini. Cikgu ulang balik kat sini. Dalam stok jawapan kebat, yang pertama kita ada kuasai ilmu pengetahuan. Yang ni kita boleh masukkan di dalam tu. Kita kuasai pelbagai kemahiran.
kita kuasai sains dan teknologi. Ilmu pengetahuan kita akan, bila kita mempunyai kuasai ilmu pengetahuan, kita akan dapat melahirkan golongan intelektual. Kalau golongan cerdik pandai, intelektual ni pelbagai kemahiran bermaksud kita dapat melahirkan tenaga mahir ataupun tenaga pakar. Kalau sains dan teknologi, kita boleh buat inovasi dan kita boleh buat R&D. Kan? Kalau kita tengok stok jawapan kat sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 jawapan di sini yang kalau kita balik kat sini, bagaimana negara Asia Tenggara dapat menghadapi cabaran imperialisme alah baru. Negara Asia Tenggara dapat menghadapi cabaran imperialisme di alah baru dengan memastikan rakyatnya apa? Menguasai ilmu pengetahuan. Kan? Itu yang pertama. Hal ini akan dapat melahirkan golongan intelektual yang ramai di dalam negara dia. So itu poin kita yang kedua. Kan? Selain daripada itu, kita juga dapat menggalakkan rakyat untuk menguasai pelbagai kemahiran. Kan? Dengan kemahiran yang ada ni, kita kata akan dapat melahirkan tenaga mahir ataupun tenaga pakar yang ramai dalam negara. So kita tak perlu lagi nak import daripada negara luar dah sebenarnya. So dari situ. So kita buat lagi ayat kita. Malah kita juga mestilah menguasai sains dan teknologi. Kan? So kita buat apa? Kita buat ayat kita untuk inovasi atau penciptaan baru dan juga research and development. Research and development ni kita kata untuk apa? Pendidikan lah. Kita banyakkan penyelidikan dalam negara kita. So kita akan menghasilkan inovasi tu. Jadi di sini jawapan ni, sebab tu cikgu suruh benda ni daripada minggu lepas kan hafal untuk kita boleh masuk dalam stok jawapan dalam jawapan kebat kita yang dia tanya berbentuk macam ni. Okay. Kalau ada yang kawan Nurul Syazwin, dia kata untuk mengeratkan perpaduan masyarakat boleh. Kan? Bagaimana nak menghadapi cabaran imperialisme di alah baru. Maksud kita bentuklah perpaduan dalam masyarakat. Kan? Jadi apa lagi? Yang lain ada lagi tak yang lain? Macam yang Pak Vinesh bagi tu, dia ikutlah macam mana yang cara cikgu bagi ni. Sebab tu ni ini adalah stok jawapan kebat. Jadi kalau soalan ni nak macam cara cadangan ke untuk kita nak majukan negara ke apa kan, inilah stok jawapan yang kamu boleh bagi untuk jawapan kamu. Okey. Itu. So sekarang kita pergi kepada next. Kita pergi kepada, Pak Winas kata, Cikgu Mohana ajar. Bagus, Cikgu Mohana ni sama dengan kita juga kan sebelum ni pun. Kita tengok kepada next soalan kita yang berikutnya. Tapi ingat kalau macam jawapan ni, poin ni, tolong bagi nanti ikut ayat yang lengkap. Kan? Maksudnya negara Asia Tenggara dapat menghadapi cabaran imperialisme di alah baru ialah dengan apa? Kita start lah kita. Dan kita, ini jawapan kebat ni, stok kebat ni kan. Stok kebat ni, yang ni memang untuk, kalau macam, cikgu tak pasti nombor cikgu ada kat dalam ni kan. Kalau budak-budak sedar yang kat dalam ni pun, memang inilah stok jawapan kebat yang cikgu minta dia orang hafal. Dan untuk dimasukkan dalam apa? Kalau soalan dia tanya berkaitan dengan ni. So cikgu nak kamu hafal lah untuk stok jawapan kebat ni supaya senang. Bila dia nampak je soalan berbentuk macam ni kan, bagaimana nak jaga kedaulatan negara kita kan, untuk nak memupuk keharmonian dalam masyarakat. Boleh je kamu bubuh je jawapan ni, insya-Allah tak ada masalah tu. Okey. So kita tengok kepada ini satu soalan yang cikgu bagi yang soalan yang pertama ni kita tengok ni sikitlah. Okey, kita tengok kepada contoh yang kedua. Kita tengok contoh soalan yang kedua. Soalan dia sama kan. Kita tengok balik soalan dia sama, cuma bentuk soalan dia lain. Kan? Okey, soalan nombor 1 ni tak ada masalah, sama macam tadi kan. So tak naklah cikgu sentuh lagi dah. Imperialisme, ingat 3 benda tu.
Kan apa yang ingat tadi? Cikgu tak nak buat ayat, cuma cikgu nak ulang balik supaya selagi kerap kita ulang, so lagilah kita akan cepat ingat. Ingat luaskan wilayah jajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Buatlah ayat. Kan daripada situ. Maksudnya daripada semua ialah buatlah ayat kamu. Untuk dia nak 2 markah, bagi jawapan ni je dah cukup dah untuk 2 markah tu. Okey. Okey. Soalan B. Kadang-kadang bentuk soalan dia tanya bentuk macam ni. Ada 2, ada 3. So contohnya dia nyatakan 2 faktor imperialisme barat di Asia Tenggara. Kita ada berapa tadi? Kita ada 5 kan? Kita ada 5 faktor. Dia nak 2 je. Dia bagi ruang ni 2 je. So kamu bolehlah letak ruang ni, contoh katalah kamu kata kat sini kaya dengan bahan mentah. Okey, kalau soalan berbentuk macam ni, biasanya kalau satu Roman, 2 Roman lah. Biasanya dia tak perlulah kita nak buat ayat yang lengkap macam mana esei macam ni. Kalau bentuk macam ni kita buat ayat yang lengkap. Ni. Yang ni kita buat esei lengkap. Biasanya satu Roman, 2 Roman ni dia tanya mengenai point je. Kalau jadi kita kaya dengan bahan mentah, dah cukup dah. Kan? Yang kedua, apa dia point kita yang kedua? 2 faktor, kita ada 5 faktor tadi kan. Katalah kita kata adanya revolusi perindustrian. Okey. Dah cukup 2 markah. Tapi cikgu galakkan, ni untuk soalan macam ni, cikgu galakkan kamu supaya bagilah lebih. Kalau macam ni, dia tak ada tempat yang ketiga. Kita tambah ikut kita. Don't worry. Dia tak akan, kita tak salah pun. Kita tambahlah nombor 3. Nombor 3, kata contohlah kita kata persaingan kuasa barat. Contohlah rasa lagi, kamu tahu 4 jawapan ni. Nak tambah lagi keempat. Tambah je lah yang keempat. Kan? Yang keempat, mungkin kita kata apa? Slogan. Beban orang putih. Contohnya. Kan? Nak tahu lagi tapi dah tak cukup ruang kat sini. Kamu nak letak jawapan kat sini pun tak apa. Nombor 5. Kata dah nombor 5 kita kata apa lagi tak? Pengangkutan. Pengangkutan dan perhubungan. Contoh ini jawapan. Kamu boleh bagi lebih. Katalah kalau jawapan nombor 1 Roman dengan 2 Roman kamu tu, jawapan yang dia bagi sediakan tempat tu, mungkin kamu salah. Tapi jawapan 3 dengan 4 kamu tu betul. So kamu still boleh dapat 2 markah. Dia tak ada istilah tolak markah. Dia hanya tolak markah kalau macam cikgu kata tadi lah, dia nak perlu dalam ayat esei, dalam esei ke apa, kamu bagi ayat tak lengkap tu je. Tapi kalau soalan ditanya, nyatakan 2 faktor imperialisme, dia dah bagi 1 Roman, 2 Roman macam ni, kamu terus direct je bagi jawapan ni, tak apa. Tapi kalau soalan dia berbentuk macam cikgu kata kat atas lah, dia bagi 1 garis panjang, contoh macam jawapan dekat C tu kan, bermaksud kamu kena bagilah jawapan dalam bentuk esei. Itu cara dia macam tu sebenarnya. Kan? Okay. So kita pergi kepada soalan C dia. Pada pandangan anda, apakah keistimewaan Asia Tenggara yang menyebabkan kuasa barat datang menjajah? Kan? Okay, apa keistimewaan dia? Kita tahu dia kaya dengan bahan mentah kan? Okay, kat sini kita dah bagi jawapan kat atas kaya dengan bahan mentah. Jangan kita fikir macam ni. Jawapan dah bagi dekat B. Jawapan C mungkin dah bukan jawapan dekat yang ada dekat B tak. Kamu boleh ulang balik. Jadi apa keistimewaan Asia Tenggara yang menyebabkan kuasa barat datang menjajah? Katalah kita kata yang ni okey, kalau yang ni sila buat ayat yang lengkap. So keistimewaan di Asia Tenggara dan yang berikutnya lah kamu buatlah ayat kamu yang berikutnya yang menyebabkan ni kita kata penjajah ni kuasa barat ni datang ialah so apa kan, so apa jawapan yang kita boleh bagi kat situ. Jadi kat sini apa, mesti kaya dengan bahan mentah tu ada kan. So kita nak kata dia okey, kaya dengan bahan mentah. Jawapan dia kaya dengan bahan mentah. Kan boleh.
Lepas tu dia juga kita kata nanti cerita lagi dia jadi apa? Pasaran. Pasaran baru. Kan? Pasaran barangan. Dia perlukan pasaran. Apa lagi dalam faktor yang kedudukan yang strategik tadi tu? Kan? So dekat sini jawapan ni yang relevan dengan jawapan ni ialah satu kedudukan yang strategik. Bila kedudukan yang strategik, dia punya apa tu pula, dia ada apa tadi? Bahan mentah. Lepas tu dia ada pasaran yang luas. Selain daripada tu, dia juga mempunyai tanah yang subur. Kan? Lagi apa lagi? Dia ada apa lagi? Dia ada apa lagi kalau kita fikir logik kita? Mungkin kita kata tanah yang luas. Dan jawapan ni dia akan pergi mana-mana jawapan yang munasabah. So ikut logik akal kita, maka itulah dia. Maksudnya kita gabung daripada fakta dan kita boleh masuk juga jawapan ni mana-mana jawapan yang munasabah. Jadi itu untuk keistimewaan di Asia Tenggara yang menyebabkan kuasa barat datang menjajah. Okey, kita pergi kepada D. Pada pandangan anda, bagaimanakah kita dapat mengekalkan kemerdekaan negara daripada penjajahan? Mana stok jawapan kita nak bagi? Tanah yang subur boleh, okey. Rameshwari betul. Kedudukan strategi di antara India dan China, okey. Pasaran luas, bagus, bagus. Kaya dengan bahan mentah, okey, good. Semua bagus. Okey, populasi penduduk yang ramai, boleh. Tak ada masalah kan. Maksudnya situ dia perlu tenaga lah. Tenaga buruh yang ramai. Kalau tak contoh, boleh ke? Okey. Di sini dia tengok juga kepada contoh ni kita boleh letak, tapi kalau untuk soalan struktur, cikgu galakkan kamu kalau macam 2 markah ini, 2 markah biasa standardnya. Kalau soalan macam ni dia bagi 3 ataupun 4 markah tau. Kalau 3, 4 markah kamu bagi dulu point utama. Lepas tu baru kamu bagi markah contoh kan. Kalau kamu nak bagi macam ni kan, contoh tu, bila kamu sebut tambahan mentah, kan, bahan mentah seperti biji timah. Nampak tak? So secara tak langsung kamu dah selit dah contoh kamu kat situ. Boleh kat situ. Kan? Jadi kamu buat macam tu kalau kamu nak letakkan, nak selitkan contoh, jangan hurai contoh lebih panjang lanjut di dalam jawapan kamu. Contoh dia, kamu bagi satu je, just simple je, contoh yang simple. Kalau kamu cerita sekarang ni, tajuk yang C sekarang ni tentang bahan mentah, kita bagilah contoh. Bahan mentah seperti apa? Biji timah. Itu pun dah boleh. Kan? Okey. Setiap okey. Jadi itu ada untuk yang soalan D, pandangan kita kan. So kita boleh ambil balik apa yang cikgu cerita apa tadi? Yang soalan sekejap, sorry, cikgu buat conteng pula. Yang stok jawapan kebat ni kan. So jawapan yang ni kita boleh masukkan dekat jawapan kejap tu conteng. Kita boleh masukkan dekat jawapan D kita. Kan, bagaimana kita mengekalkan kemerdekaan negara kita, menguasai pelbagai kemahiran ke apa. Kan, lepas tu pula menguasai sains teknologi, menguasai pelbagai kemahiran kan. Kamu nak tambah jawapan yang lain, memupuk perpaduan, boleh ikut logik akal kita. Okey, Pak Winesh, kita baca jawapan. Pada pandangan saya, kita dapat mengekalkan kemerdekaan negara daripada penjajahan dengan masyarakat sentiasa mengamal semangat muafakat antara satu sama lain. Okey, bagus, muafakat. Hal ini mengukuhkan perpaduan dalam kaum, lalu mengelakkan berlakunya rusuhan antara kaum. Okey, dah dapat 3 jawapan kat situ. Selain secara tidak langsung, perkara ini menghapuskan sikap pilih kasih. Okey, hapus sikap pilih kasih. Markah yang keempat. So dia dah cukup 4 markah kat situ. Serta diskriminasi antara masyarakat yang membolehkan mereka hidup aman dan damai antara satu sama lain. Okey, hidup aman lah kita kata, mengekalkan keamanan. Untuk kita kekalkan kemerdekaan negara kan, kita jaga keamanan kita. Dan yang terakhir, ayat terakhir tu pun boleh kita interpret dia sebagai inference. Pak Widish punya contoh, kamu boleh tengok bagi cikgu dia punya contoh bagus. Kalau macam nak tambah contoh, maksudnya kita tambahlah contoh selit
contoh kan, macam kat sini kita tengok dia tak ada contoh kan. Kita kata contoh kat sini secara tidak langsung dapat menghapuskan sikap pilih kasih. Okey, yang kat atas tu contoh yang kata kejap. Sebab ada yang bagi dekat ni kan. Okey, kita nak baca sekejap. Okey. Mewujud hal ini membuka kepada kaum dalam mengelak berlaku rusuhan antara kaum seperti peristiwa 13 Mei 1999. Contoh macam tu. Kan? Peristiwa rusuhan kaum 13 Mei. Itu secara tak langsung, kita dah selit dah sedikit contoh di situ. Tak perlu kita nak urai tentang contoh tersebut, kita je selit je contoh kat situ. Kan? Zingitan, okey, kukuhkan perpaduan antara kaum, okey, meningkatkan pendidikan Amira, kukuhkan perpaduan, boleh kan? Ikut logik akal kita, erat hubungan antara masyarakat, meningkat kekuatan tentera. Okey, meningkat kekuatan tentera, boleh. Kita kata pertahanan lah, memperkukuhkan, kita kata apa, pertahanan negara kita. Sebab untuk mengekalkan kemerdekaan daripada penjajahan, boleh. Tak ada masalah Zahitan, okey, betul. Mencontohi negara yang mempunyai perpaduan kaum yang baik seperti Jepun. Okey, boleh. Okey, faham. Okey, kat situ. Okey jadi itu antara jawapan ni. So yang ni kita boleh tengok seperti di atas lah, SDA seperti di atas tadi kita dah bincang. Okey, kita tengok E pula. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kesan penjajahan barat di negara kita. So kesan penjajahan barat di negara kita. So apa kesan penjajahan barat di negara kita? Secara tak langsung kita ikut ni pun secara logik kita. Bila berlaku penjajahan barat, apa yang berlaku dekat negara kita? Satu, kita ada masyarakat, buat point kat sini je tapi kalau kamu tulislah dalam ayat yang lengkap masyarakat majmuk. Maksudnya masyarakat apa? Berbilang kaum. Kan? So kesan penjajahan, so apabila kemasukan orang Cina, India dekat tanah Melayu dalam sektor ekonomi menyebabkan wujudlah kita sekarang ni masyarakat berbilang kaum. Itu satu. Kan? Okey, yang kedua Cikgu. Ya. Maaf ya ganggu tapi saya nak tanya berkaitan dengan kesan ni, patut kami letak implikasi yang buruk ataupun yang baik? Okey, boleh. Nak letak baik buruk pun boleh. Okey, dia tak ada masalah kat sini. Sebab kesan penjajahan barat di negara kita, satu, okey, yang ni cikgu ambil yang umum cikgu ambil yang umum. Kalau kamu nak katakan, katalah ini dekat negara kita kita kata kuasa, pembesar hilang kuasa. Contoh kan, pembesar tempatan hilang kuasa. Betul? Sebab kita katalah kita ada sistem birokrasi barat. Kita mula memperkenalkan sistem birokrasi barat. Kesan penjajahan barat, kita ada sistem birokrasi barat. Maksudnya sistem birokrasi barat ni kalau kita nak sentuh lebih, undang-undang barat diguna. Kita gunakan sekarang kan undang-undang barat kan. Walaupun kita masih ada dalam undang-undang syariah kita still ada, tapi kita masih pakai undang-undang barat ni. Kan? Memang kita pakai pun jadi antara yang utama pun. Lagi apa lagi yang kita pakai? Okey, contoh ada lagi jabatan. Jabatan. Kita kata diguna pakai lah, maksudnya ditubuhkan lah, maksudnya kita pakai lah kat sini. So dia akan pergi benda negatif. Macam benda yang negatif tadi kita tengoklah, macam kita punya ni hilang kuasa sikit kat situ. Kan, kita pakai undang-undang barat. Mungkin kita nak kata dari segi kita punya pemerintahan tradisional kita, feudal kita, pemerintahan tradisional kita ni yang kita kata raja ke atas yang kuasa mutlak apa benda kan. Dia ada hierarki dia semua tu kan. Tapi kita tak hapus tau. Hanya di Burma je dinasti Konbaung tu terhapus. Tapi kalau kita pemerintahan tradisional ni telah ditukar kepada pemerintahan barat contoh. Kan? Tu boleh. Kita bagilah mana-mana jawapan kita boleh bagi. Sama ada jawapan kita akan pergi kepada jawapan negatif sebab dia adalah kesan.
Kalau kesan ni, jawapan ni dia akan pergi nanti mana-mana jawapan munasabah. Jawapan munasabah. Ikut logik akal kamu. Kalau soalan kesan, satu lagi soalan berbentuk kepentingan. Biasanya dia akan pergi kepada mana-mana jawapan munasabah. So ikut logik kita. Baik, terima kasih. Okay. Okay, kesesaraan. Okay, ada yang katakan kesesaraan. Kita kata penduduk tempatan terpinggir. Boleh. Kita masuk sebab bila kesan, okay, satu lagi kesan ni, dia tak sebut kesan dalam politik, ekonomi ataupun sosial. So dia bagi umum sahaja kesan. Bila umum, bagi kesan dalam sosial. Yang macam masyarakat ni sosial lah. Kita kata kita ada macam-macam budaya. Kan? Negara kita sekarang ada pelbagai budaya. So itu pun kesan jugalah. Kemudian ekonomi. Ekonomi mungkin kita kata berlaku, kita kata kelompok ekonomi ke apa. So boleh kita masukkan kat situ. Kalau politik dia, apa politik dia? Birokrasi apa benda semua tadi lah. Jabatan tadi lah, itu birokrasi kan. Kecuali kalau dia tanya kan, nyatakan kesan dalam pentadbiran. Kalau kesan dalam pentadbiran, dia nak dalam politik je. Dia tak ada cerita tentang dua benda ni. Dia nak yang ni je. Kamu kena baca jawapan betul-betul. Dia tanya apa? Kesan apa? Yang ni dia tanya umum. Kalau umum tak ada masalah. Dan kalau ditanya khusus dalam pentadbiran saja, kamu hanya kena ambil tahu tentang dalam pentadbiran sajalah tentang benda tu. Kan? Itu pendidikan kita boleh masuk. Kita ada pendidikan vernakular kan. So apa lagi kita ada? Bandar kan, wujudnya bandar-bandar baru, kesan daripada penjajahan jugalah. Bila dia buat pelombongan dalam kali kawasan lombong tu jadi bandar baru. Kawasan baru, contoh, kalau nak bagi contoh contoh letaklah apa? Ipoh ke, Seremban ke, kan? Kita pun Seremban pun merupakan bandar baru juga. Hasil daripada aktiviti pelombongan. Kan? Okey, tu contoh untuk soalan ni. Okey. Next, kita pergi kepada, boleh pergi lagi tak? Okey, dia tak boleh pergi lagi. Kita pergi kepada next ni. Kita tengok kepada tu dua. Okey. Mengapa Asia Tenggara menjadi sasaran imperialisme barat? So soalan dia nak apa? Boleh nyata cikgu, apa soalan dia? Dia nak apa sebenarnya? Mengapa? So apa soalan dia? Soalan dia nak apa? Dia nak adalah apa? Sebab. Faktor ataupun sebab. So kita bagilah 5 sebab tadi, 5 faktor tadi. Kan? So kita dapatlah 5 faktor untuk 2 markah. So automatik kamu dapat kat situ So yang ni cikgu tunjuk contoh aja, contoh bentuk-bentuk. Ingat kalau soalan dia tak tanya direct tapi dia tanya mengapa. Kalau ingat kalau soalan mengapa, dia akan jurus kepada sebab ataupun faktor. Soalan mengapa. Okey. B, kegiatan imperialisme telah mengubah sistem pentadbiran di Asia Tenggara. Buktikan penyataan di atas. Kan? Okey. Kegiatan imperialisme telah mengubah sistem pentadbiran di Asia Tenggara, buktikan. So apa kita nak buktikan sini? Ini dia kata apa? Perubahan dalam pentadbiran di Asia Tenggara. Inilah yang nanti sebenarnya kalau sempat kejap cikgu nak sentuh mengenai sistem birokrasi barat. Kita ada 5 sistem birokrasi barat, ciri umum. Kamu hafallah 5 ciri umum tersebut. Buktikan penyataan ini yang mengubah sistem pentadbiran di Asia Tenggara. Contoh yang pertama, pentadbiran kita kata wujudnya kerajaan pusat. Kan? Lepas tu pula adanya Governor General sebagai ketua pentadbiran pusat tersebut. Tubuhnya biro ataupun jabatan. Kemudian pegawai barat menguasai pentadbiran. Lepas tu apa lagi? Undang-undang barat diperkenalkan. Yang ni boleh. Kita nak bagi yang daripada ciri-ciri itu pun boleh. Lepas tu kita nak cerita, cirilah habis cerita. Yang ini ceritanya adalah ciri-ciri umum birokrasi barat. Kamu boleh masukkan balik dalam jawapan ni. Nanti cikgu akan sentuh sedikitlah tentang tajuk ni untuk bahagian ni. Tak banyak ni, sikit je.
Jelaskan persiapan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan. So, persiapan yang perlu kita lakukan. So, apa jawapan kita? Ambil lah. Jawapan dia, stok jawapan hebat. Tadi pun boleh masuk juga. Yang cikgu kata yang ada 7 tadi kan. Yang ni pun boleh masuk dalam jawapan ni. Persiapan yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan ialah dengan menguasai ilmu pengetahuan. Maksudnya macam itulah, kita masukkan balik, buatlah ayat yang lengkap untuk nak dapatkan 4 markah. Dia nak dalam 4 je. Cikgu bagi stok jawapan tu ada 7. Kan? Nak selit contoh, selitlah. Contoh apa? Kalau dekat tenaga mahir seperti apa? Tenaga apa? Mungkin doktor pakar ke apa ke sebagainya lah. Kamu boleh masukkan kat situ. Okey. Ni contoh cikgu just nak tunjukkan contoh-contoh jawapan dia je. Sorry. Kita tengok kepada next contoh yang berikutnya untuk soalan esei. Kan? Sama juga soalan esei pun. Dia akan tanya faktor imperialisme di Asia Tenggara. Yang ni dia nak 4 markah je. Kita dah tahu dah faktor kita pun dah ada lebih daripada 4 kan. Kita ada 5 faktor kan. So nyatakan kalau sebenarnya kamu buat ayat lengkap pun tentang 5 faktor tu, kamu boleh dapat markah. Tak ada masalah tu. Bagaimana kuasa imperialisme barat menguasai negara-negara Asia Tenggara. Yang ni. Bagaimana dia menguasai negara di Asia Tenggara? Kamu rasa apa yang dia orang buat? Bagaimana dia kuasai? Ini jawapan ni dia akan pergi bagaimana kan? Bermaksud cara dia menguasai kan? Jadi kat sini dia akan pergi, dia buat apa? Cara dia yang pertama ialah dia akan pergi kepada 5 ciri birokrasi barat tu. Dan plus dengan mana-mana jawapan munasabah. Okey. 5 ciri sistem birokrasi barat ni, itulah kita ada 1, kerajaan pusat. Siapa ketua kerajaan pusat? Gubernur Jeneral. Siapa jalan pentadbiran? Biro. Siapa ketua biro? Pegawai barat. Undang-undang, dia pakai undang-undang barat. So sini daripada 8, kamu dah dapat 5 markah. Perlu cari lagi apa? 3 lagi. Mana nak cari 3 lagi? Bagaimana dia nak kuasai? Okey, mungkin dia buat melalui, kita tambah lagi melalui perjanjian dengan pemimpin tempatan. Dia buat perjanjian dengan pemimpin tempatan. Kan? Bagaimana lagi dia buat? Okey, yang tadi kita sebut kerajaan pusat. Kita kata satukan wilayah-wilayah ni disatukan. Membentuk kerajaan pusat. Dah dapat automatik itu dah satu ayat, kita akan dapat 2 markah kat situ. Kan? So apa lagi yang dia boleh buat lagi kat situ? Tambahlah ikut logik akal kita. Kita akan buat badan ke. Macam British, dia dapat saja Melaka tu kan, dia terus ukur sempadan kan. Sebab tu Naning masuk dalam Melaka ke apa kan. Contoh. So tambah lagi 3 jawapan ni. So dapatlah 8 markah. Dan dia akan pergi mana-mana jawapan yang munasabah. Ni kalau dia nak ni bermaksud cara. Cara dia macam mana British menguasai negara di Asia Tenggara. Ini cara dia. Kan? Mungkin cara peperangan. Contoh. Dekat Burma, berlaku peperangan kan. Burma yang menyebabkan apabila Burma kalah, baru British masuk dekat Burma. Kan? So berlaku peperangan antara British dan Burma kan, Inggeris Burma kan, berlaku peperangan kat situ. So kita boleh kata melalui peperangan ke apa. Tu macam mana kita nak dapat. Kan? Nanti cikgu akan sentuh sikitlah mengenai sistem birokrasi barat ni.
Ada 5 ciri umum sistem berkuasa barat. Okey. C. Kedatangan kuasa imperialis barat telah banyak mempengaruhi cara hidup masyarakat tempatan. Buktikan. Dia nak mempengaruhi cara hidup masyarakat tempatan. So, buktikan kat sini apa yang perlu kita buat adalah apa? Masyarakat tempatan. Apa yang kita boleh nyatakan kat sini? Mungkin dari segi ikut logik akal kita je. Kita fikir, bahasa lah. Dia datang, mesti bahasa. Dia perkenalkan bahasa. Apa lagi? Dari segi bahasa. Mungkin dari cara pakaian. Ikut logik akal kita. Kan? Apa lagi? Mungkin kata lagi, dia buat pemikiran. Dia tanamkan pemikiran barat. Kan, ikut logik lagi. Kan, dia nak hafal 8 ni. Okey, apa lagi? 8 lagi. Mungkin agama Kristian. Maksudnya kat sini agama Kristian disebarkan. Kan. Lagi apa lagi kat sini? Bahasa dah, agama Kristian dah, apa benda lagi? Pemikiran dah. Apa lagi? Okey, ni, apa tu golongan. Kita kata golongan apa? Golongan elit. Yang mana yang belajar-belajar dekat sekolah ke apa. Kan, yang sekolah Inggeris ke apa, maka muncullah golongan elit baru. Kan, so kita akan bagi, kita akan ikut logik akal kita. Ada jawapan lain tak rasa yang nak bagi kat cikgu? Okey, budaya, adat resam. Kan, budaya lah kita kata, budaya daripada barat. Kalau adat resam ni, adat resam kita. Kan. Lagi apa lagi? Okay, sekejap. Cikgu tadi aku cakap perasan tak tengok jawapan kamu. Sekejap kita cikgu tu. Tingkat ilmu bertanya sebab tipu hela. Okey, tu cara menggunakan tipu hela. Okey, yang tadi sebut menggunakan tipu hela pun betul. Mengugut raja betul. Soalan yang sebelum ni. Menindas masyarakat melalui sistem polo. Boleh ke cikgu? Okey, menindas masyarakat. Kalau kita lihat, boleh. Kan, tak ada masalah. Okey, makanan, lanjutan. Okey, boleh makanan. Okey, boleh. Orang sebut makanan. Cara kita berpakaian, makanan, sekolah vernacular. Boleh kan. Sistem pendidikan lah. Kan, dari segi sekolah. Kan, kamu sebut tadi makanan. Kan. Apa benda lagi yang kita boleh lagi? Kan, yang boleh mempengaruhi cara hidup. Bila cara hidup ni, dia akan lebih kepada apa? Kepada sosial. Yang ni kalau kita tengok ni lebih kepada sosial. Jawapan kita akan fokus kepada sosial sahaja. Kan? Kalau dia mempengaruhi pentadbiran, bermaksud dalam pentadbiran. Tapi kalau dia bagi umum je, kan mungkin kata kesan kedatangan kuasa imperialis terhadap kepada masyarakat setempat. Yang ni kita boleh bagilah dalam ekonomi, apa benda kita bagi, mungkin kita kata terpinggir lah, apa benda kan, semua kita bagi. Okay, itu untuk C. Okay, now kita pergi kepada A, untuk soalan AC, maksud imperialisme. Dia nak 2 markah, jarang dalam suruh AC 2 markah macam ni, tapi pernah lah dalam SPM ada. Kan, kalau 2 markah, macam cikgu katalah, bagi 3 poin tadi, dah dapat 2 markah kat situ. Yang penting buat ayat yang lengkap je. So yang ni tadi kita dah bincang dah tadi. Terangkan faktor yang mendorong imperialisme barat di Asia Tenggara. Ini adalah faktor lah, ada 5 faktor tu. Dia tanya umum je. So kamu boleh bagilah mana-mana dia bagilah sedikit uraian. Okay, C. Kegiatan imperialisme masih berlaku pada masa kini. Setujukah anda dengan pernyataan tersebut? Beri alasan anda. Kalau soalan dia tanya berkaitan mengenai setujukah anda, bermaksud kamu kena bagi pendirian. Kamu bagi pendirian, setuju ataupun tidak setuju, kamu dah dapat 1 markah. So, dia nak berapa? 6 markah. Kamu hanya perlu cari 5 lagi je markah untuk nak cover dia. 1 markah ni free je kamu dah dapat. Sebab tu kalau soalan kamu tengok wajarkah, mampukah, kan? Bermaksud dia nak pendirian, kamu nyatakan pendirian kamu. Kan, mungkin kat sini kamu kata setuju anda dengan pernyataan tersebut kan. Kegiatan imperialisme masih lagi berlaku pada masa kini. Bermaksud kamu setuju lah. Kalau kamu kata sudah tidak berlaku pada masa kini, maksudnya taklah. Ataupun ayat kamu, saya bersetuju kegiatan imperialisme masih berlaku pada masa kini.
Hal ini, so kamu ceritalah alasan kamu. Apa alasan kamu yang kata imperialisme masih berlaku? Mungkin kita kata berlaku dari segi kita kata budaya. Dan kita terikut dengan budaya luar. Mungkin kita kata penguasaan dalam ekonomi. Kan mungkin ekonomi kita lah kita kata apa tu dikuasai oleh negara-negara barat. Kita just ikut je. Kan so macam-macam kita boleh mungkin kita kata dari segi cara ke cara berpakaian ke apa benda itu semuanya yang menunjukkan contoh contoh yang kita ni sebenarnya masih lagi berlaku imperialisme tapi imperialisme dalam bentuk lain kan bukan lagi imperialisme tapi ada juga imperialisme yang berlaku yang macam contoh macam tengok Israel dengan Palestin masih lagi berperang. Bermaksud tu masih lagi berlaku imperialisme Israel ke atas Palestin kan. So kita boleh bagi contoh-contoh tu, kita boleh bagi poin-poin tu untuk menguatkan kita punya pendirian kita kan. So pendirian kita satu, kita kalau kita setujulah kita mungkin bagi satu masih lagi ada perang, maksudnya perang masih lagi berlaku. Yang kedua mungkin kita tengok dalam faktor ekonomi. Maksudnya ekonomi masih lagi dikuasai oleh negara maju dekat Eropah, dekat negara barat kan. Yang kedua, yang ketiga mungkin kita bertengok dari segi budaya kan, masuk budaya barat kita ikut kan. Yang keempat mungkin kita boleh tengok dalam aspek pentadbiran, maksudnya kita ikut sistem birokrasi barat. Contoh macam tu. So kita huraikan lah. Kalau dalam budaya tu 2-3 macam budaya kuning lah kita boleh dapat lah, gadget lah kita boleh masukkan semua kat situ. Kan kita terpengaruh dengan apa? Dengan barang-barang import ke apa kan. So kita boleh masukkan kat situ. Yes, ada yang kata teknologi boleh ke cikgu? Boleh, sebab kita pun terpengaruh dengan teknologi dia. Kan? So kita taksub dengan teknologi dia. Cengkaman ekonomi oleh kuasa besar, okey boleh. Pasaran bergantung kepada kuasa besar pun boleh. Masyarakat sekarang mempengaruhi dari segi pemakanan dan pemakaian, yes boleh. Kan maksudnya itu dalam budaya lah. Maksudnya dalam budaya ni kamu hurai poin-poin kamu hurai, kamu akan dapat boleh 2-3 markah kat situ. Ini cikgu bagi poin besar je. Dari situ kita hurai lah. Kalau macam yang ni kan kita kata undang-undang tadi, pentadbiran kita ada birokrasi satu kat sini, birokrasi kat sini satu dengan undang-undang barat. So dah 2 markah kat sini kita dapat. Budaya tadi sebut makanan lah, pakaian lah, apa lagi, budaya kuning lah apa benda kita kata macam-macam kan. So gaya hidup kita kata western life apa benda tu, so kita boleh letak situ lagi. Tak ada masalah, so kita bagi. Pekerjaan di luar negara boleh ke cikgu? Boleh. Maksudnya kita akan lebih macam cikgu tadi lah, kita lebih mementingkan barangan import kan. Kita mengagungkan barangan import berbanding dengan barangan tempatan. Itu sebenarnya jajahan lah tu, imperialisme dalam pemikiran. Itu kita panggil imperialisme dalam pemikiran. Kita beranggapan yang barangan luar lebih baik daripada barangan buatan Malaysia. Boleh diguna pakai? Boleh. Bercorak pentadbiran bercorak barat, birokrasi barat lah kita boleh pakai kat situ. Kan? Ini contoh Okey. Kemudian next kita terus pada nombor 2, sebagai seorang pemimpin bagaimana anda dapat mengelak campur tangan kuasa barat? So jawapan tetap sama, boleh ambil stok jawapan kebat yang kita bincang tadi. Sebab tu kalau naik soalan berbentuk macam ni kan, kita tengok kita jumpa banyak kan soalan berbentuk macam ni tadi kan. Dekat soalan kebat kan, kamu dah simpan siap-siap tau stok jawapan kebat kamu tu. Supaya apa? Supaya kalau naik soalan bentuk macam ni, kamu tak payah nak fikir lama-lama kamu dah tahu dah. Stok dah ada, cuma kamu tambah 2-3 lagi je untuk menambah baik tadi. Okey, sebagai seorang pemimpin saya dapat mengelak campur tangan kuasa asing dengan memastikan ilmu yang mantap agar dapat mengemukakan langkah bagi mengelak ideologi palsu terhadap negara. Okey, 2 markah kat situ. Saya akan melicikkan pentadbiran negara. Okey, teknologi. Okey, melibatkan masyarakat dalam pentadbiran. Okey, 5. Agar dapat dasar pengasingan kuasa secara adil. Okey, 5-6. Lalu memastikan tiada golongan yang terpinggir. 7. Okey, itu tak cukup kira.
Sekejap, kalau yang Pawina buat contoh ni kan, okey, antara lah, ini antara contoh jawapan yang bagus lah yang Pawina buat kat situ untuk kamu pun boleh tengok antara contoh jawapan. Yang penting ayat dia mesti ayat yang lengkap, ada penanda wacana, ada kata hubung dia tu kan, dengan, agar, kan, apa lagi dia bagi, supaya, apa benda kan. Tu contoh kalau kita nak dapatkan ayat yang baik. Tapi saya pun rasa Pawina type cepat ni. Kan, cepat je dia bagi jawapan. Okey, ini antara contoh contoh jawapan. Sekejap. Okey, nanti cikgu akan sharekan beberapa lagi soalan sebab kita dah bincang dah banyak dah kat situ kan. Antara soalan-soalan ni nanti mungkin cikgu akan boleh masukkan dalam grup. Kita cuba buat, kita cuba bincangkan juga di dalam grup Telegram kita. Tapi cikgu rasa cikgu dah tunjukkan contoh yang banyak dah kepada kamu tadi. Dan balik kita kepada, cikgu kata cikgu nak sentuh sedikit sekarang kita pun dah pukul 4.30. Mungkin cikgu ajakkan sedikit kita nak sentuh mengenai tentang apa? Tentang birokrasi barat. Kan, ciri umum sistem birokrasi barat. Untuk bab imperialisme ni kan, dia akan berkaitan dengan dengan apa tu, kita kata apa, kalau dalam buku dia bagi berada di bawah tajuk perubahan sistem politik. Perubahan dalam sistem politik. Bila perubahan dalam sistem politik, inilah yang melibatkan apa tu, ciri-ciri umum birokrasi barat. Yang ni tolong hafal. Kita ada 5 ciri umum sistem birokrasi barat. Sebab apa? Kalau soalan dia naik tentang Belanda, dia naik tentang tentang Filipina contohnya. Dia naik tentang Indonesia, kan, Indochina pun. Kan, dia naiklah tentang Burma sekalipun ataupun Thailand sekalipun kan. Kita boleh berlandaskan kepada 5 ciri umum. Yang cikgu dah tulis berapa tadi, cikgu tulis sekali lagi Yang pertama kalau cikgu akan start dulu dengan yang pertama adalah kerajaan pusat. Yang kedua, kita ada Governor General. Ketiga, kita ada Biro. Biro ni dikenali juga sebagai jabatan. Yang keempat, kita ada Pegawai Barat. Yang kelima, kita ada Undang-Undang Barat. Okey. 5 ni kan, kalau kerajaan pusat ni adalah wilayah. Penyatuan wilayah-wilayah ni, yang kecil bawah ni akhirnya membentuk kerajaan pusat. Gubernur Jeneral ni adalah ketua pentadbir bagi kerajaan pusat ni. Lepas tu pula biro jabatan ni dia mula diperkenalkan. Pegawai barat ni pula ni mengetuai biro. Dan undang-undang barat ni diperkenalkan. Maksudnya dilaksanakan lah. Kan, dilaksanakan. Okey. Kenapa cikgu suruh ni kan, kalau kamu tengok kalau cikgu tulis kat mana-mana kan, memang cikgu akan ikut turutan ni. Yang pertama, cikgu mesti akan tulis kerajaan pusat. Sebab tu tadi bila cikgu tanya Governor General, cikgu padam, cikgu akan start dengan kerajaan pusat. Sebab apa cikgu start dengan kerajaan pusat? Sebab mula-mula kamu ingat dulu tentang kerajaan pusat. Ingat dulu tentang kerajaan pusat. Okey. Dia tadilah. Okey. Bila kamu ingat kerajaan pusat, kamu ikut macam mana cikgu fikir. Siapa ketua kerajaan pusat? Governor General. Kan? Siapa yang laksanakan pentadbiran? Biro atau jabatan. Siapa yang ketua yang mengetuai biro dengan jabatan ni? Pegawai barat. Kan? Dan siapa yang undang-undang yang dilaksanakan adalah undang-undang barat. Itu macam mana cikgu nak ingat macam tu.
Bila kerajaan pusat, siapa ketua dia? Gubernur Jeneral. Siapa laksanakan pentadbiran dia? Adalah biro. Kan, siapa ketua biro? Pegawai barat. Dan undang-undang barat diperkenalkan ataupun dilaksanakan. Ini 5 ciri umum sistem birokrasi barat. Contoh katalah sebab kita kesuntukan masa, sebenarnya nota ni pun cikgu ada buat dengan kelas online cikgu dengan pelajar cikgu pun. Cikgu tengok balik nota tersebut, kita just rujuk kepada nota tersebut untuk kita nak cepat sedikit. Kejap. Kesan ni tentang apa? Tentang imperialisme. 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 Kita tengok kepada imperialisme. Ini yang cikgu sebut tadi tentang imperialisme tadi. Gubernur Jeneral, kalau kamu tengok daripada nota cikgu tu pun, memang untuk pelajar cikgu pun memang cikgu suruh hafal kelima-lima ni, sangat penting kelima ni. Bila cikgu kata kat sini bila kita pindahkan dia, katalah soalan sekarang, dia tanya mengenai sistem birokrasi barat di Filipina. Kan? Kalau sistem birokrasi barat di Filipina, kita akan lihat balik, kalau kamu tengok balik kepada dia punya kamu lihat kepada selepas ni maksudnya bila berlaku birokrasi barat. Maksudnya bila sistem birokrasi barat dah masuk ke Filipina. Yang ni sebelum. Kan? Kalau sebelum kita tengok barangay ataupun di Filipina ni, daerah-daerah kecil ni dikenali sebagai barangay. Barangay ni diperintah oleh Datu. Kan, di selatan Filipina. Kita tengok ada kerajaan Islam dekat selatan Filipina. Kan, tapi selepas kita kata sistem birokrasi barat diperkenalkan di Filipina oleh Sepanyol, apa yang berlaku? Dia menjalankan pentadbiran berpusat. Maksudnya apa? Kerajaan pusat. Sebab tu cikgu suruh apa? Hafal. Ada kerajaan pusat. Kalau kamu hafal ni, kamu tak ingat sangat tentang sistem birokrasi barat di Filipina, tapi kamu tulis balik benda ni. Faham tak? Kamu tulis balik satu-satu benda ni, ada yang kena, ada tak kena lah. Tapi di sini pun kamu, macam dia ada Gubernur Jeneral juga. Maksudnya dia ada kerajaan pusat. Kamu katalah, di Filipina, kita Sepanyol telah memperkenalkan pentadbiran berpusat, ataupun kita kata memperkenalkan kerajaan pusat. Dia akan pergi jawapan kamu nanti, kamu akan dapat kat sini nanti. Kan? So markah kamu nanti akan betul kat sini Kamu akan dapat satu markah kat situ. Dan dalam kerajaan pusat dia diketuai oleh Gubernur Jeneral. So sama dalam kita punya ciri kita yang kedua. Paling-paling tak, kalau untuk dia tanya apa perubahan yang berlaku di Filipina selepas diduduki oleh kuasa barat ataupun oleh Sepanyol ke apa, kamu dah dapat 2 jawapan ni dah. Sebab tu kalau kamu bagi je semua jawapan ni, tak kisahlah yang mana tak betul, yang tak ada, kamu tak dapat markah. Tapi yang ada, automatik kamu dah dapat markah. Sama dengan negara yang lain pun sama. Maksudnya kerajaan pusat, semua negara ada kerajaan pusat nanti So kita tahu kerajaan pusat tu dah ada. Gubernur Jeneral dah dapat kat situ. Baru yang ni dia cerita lebih lanjut lah. Peringkat pusat dia ada peringkat pusat dengan peringkat tempatan. Ni pusat dengan tempatan. Kan? Dan untuk Filipina sangat popular ni. Saya tukar warna pen sikit. Sangat popular tentang Ekomenda. Ini adalah pentadbiran tempatan dia. Kan? Ekomenda diketuai oleh Ekomendero. Kan? Ekomendero ni adalah ketua dia. Apa tugas Ekomendero? Ingat aman, cukai dengan Kristian. Maksudnya tugas Ekomendero ni adalah untuk menjaga keamanan, untuk kutip cukai dan juga untuk sebarkan agama Kristian. Tapi sistem Ekomenda ni tak disukai oleh penduduk tempatan. Sebab apa? Sebab cukai dikenakan sangat tinggi dan berlaku kerahan tenaga. Itu sedikitlah mengenai Ekomenda. Kan? Kesan dia
Kita lihatlah pemerintahan tradisional dia merosot, pengaruh dia hilang kan. Itu biasalah kalau kuasa barat datang, mesti kuasa pembesar dia, kuasa pemerintah tradisional dia akan merosot di situ. Kan? Yang penting kalau kita lihat dekat sini kan, ada 2 poin utama kat sini kan. Yang ada dekat mana? Nombor 1 dan nombor 2. Paling-paling tak kalau kamu masukkan je poin ni, tapi kamu tulislah di Filipina wujudnya kerajaan pusat. Selain itu, kerajaan pusat diketuai oleh Gubernur Jeneral. Dah dapat 2 markah kat situ. Senang-senang je. Padahal kamu tak baca pun. Kan? Tapi kamu hafal benda ni. Kamu boleh jawab. Tak ada masalah kat situ. Okey, kita pergi dekat Indonesia sikit. Cikgu fokus dekat selepas je. Kalau selepas dia ada sama macam Filipina, pusat dengan tempatan. Dia diketuai oleh Gubernur Jeneral. Sama kan dengan ciri-ciri umum. Kemudian specialnya dia ada jabatan. Sama dengan ciri-ciri umum kita tadi, biro. Biro tu adalah jabatan. Contoh ambil paling dekat dengan kita, Jabatan Pelajaran. Dia paling dekat dengan kita. Orang dulu tak panggil Jabatan Pendidikan, dia panggil Jabatan Pelajaran. Kan? Lepas tu barulah yang special sikit dekat Indonesia ni, dia ada Woksrat ni. Woksrat tu lah Majlis Tempatan apa benda kan. Okey, tapi kalau kita lihat dengan kat Dewan Tempatan dia pun, Penasihat Pentadbiran Belanda. Maksudnya kita kata kan, dia walaupun dia ada Dewan Tempatan dia yang menjalankan pentadbiran dia, tapi dia ada penasihat pentadbiran dia yang diketuai oleh siapa? Pegawai Belanda. Maksudnya pegawai barat tadi itulah. So dia tidak ada dewan, walaupun dia ada Dewan Tempatan tapi dia tak ada kuasa perundangan. Tu kita boleh nampak kat sini kalau kita ambil 3 cukup lah yang jelas kat sini kan. So kita dapat 3 markah. Kita hanya keluarkan poin depan ni je. Ciri umum ni je. Kita dah dapat 3 markah untuk dekat Filipina, untuk Indonesia. Kan? So simple. That's why cikgu kata tolong hafal. Kan? Tentang 5 ciri umum tu. Kamu boleh masukkan balik dalam jawapan kamu. Okey. Contoh kalau dekat Burma pula, sama juga dekat Burma. Cuma dekat Burma ni, dia ada dia British British dia tak pakai Gubernur General. British dia special, dia pakai Pesuruhjaya Tinggi British. Macam mana kat Tanah Melayu kan, kita mana pakai Gubernur General, kita pakai Pesuruhjaya Tinggi British sebagai ketua dia. Kan? Apa lagi kat Burma? Dia ada undang-undang. Kan? So kita boleh klik dia juga dekat situ. Kan? Lepas tu kesan dia apa benda, dia ada jabatan. Yang memang sah-sah yang ada dalam buku kita, dia pun sama ada Jabatan Pelajaran kat situ kan. Yang sah-sah yang ada kat situ. Lepas tu cikgu kata yang ni pun dah dekat Burma dah ada 3 markah stok jawapan kat kamu. Biasanya standardnya ni dia akan tanya 3 ataupun 4 markah untuk bahagian ni. Dia tanya untuk soalan struktur biasanya 2 aja. Kalau tanya dalam soalan esei biasanya dalam 4. Dia keadaan. Kalau kata dia 4 markah, kamu tak baca bahagian ni. Tapi kamu tahu sikit je. Tapi kamu dah dapat dah apa? Yang betul-betul yang betul kamu cerita je, kamu bagi dia 5 ciri umum tu kan. Automatik kamu dah dapat, mungkin ada 3, mungkin ada ni. Mungkin bila kamu kita katalah kamu bagi lagi jawapan-jawapan yang kamu rasa dan yang kamu ingat-ingat lupa ke apa kan, so mungkin jawapan kamu tu betul lagi, so kamu akan tambah markah lagi. Paling tak 5 ciri umum ni kamu jangan tinggal. Kamu tulislah di dalam jawapan kamu. Kan? Okey. Kemudian kalau birokrasi barat di Thailand ni, Thailand je dia special lah. Saya ni last barat je yang di Thailand yang special sikit cikgu dah kata tadi, dia tidak dijajah oleh mana-mana kuasa. Jadi bila tak dijajah oleh mana-mana kuasa, cikgu tengok kok ada ni ke. Okey, kalau tak dijajah oleh mana-mana kuasa di Thailand, kalau kita sebut tentang birokrasi barat, dia diperkenalkan oleh 2 orang raja dia, iaitu anak beranak ni Raja Mongkut dan anak dia adalah Raja Chulalongkorn. Sebut je, Raja Mongkut Chulalongkorn dapat markah. Kalau Raja Mongkut Chulalongkorn tak ada dalam soalan, so dia tanya umum je tentang birokrasi barat di Thailand.
sebut mengkut cerolongkon, kamu akan dapat markah. Okey, apa mengkut buat? Apa mengkut buat? Ingat 80 orang penasihat barat. Kan? Dia dapatkan 80 orang penasihat barat untuk ketuai jabatan. Dan selain daripada dia ketuai jabatan, dia juga akan melatih pegawai-pegawai tempatan. So 80 orang penasihat barat untuk ketuai jabatan-jabatan yang ditubuhkan di Thailand ni, dan untuk melatih pegawai-pegawai tempatan. Antara dia kan penasihat yang daripada luar yang dibawa, penasihat barat ni, dibawa penasihat kewangan dan pelabuhan dan juga polis dari Britain. Ingat salah satu pun dah tak apa. Contoh kewangan daripada Britain, contoh kan. Okey, custom daripada Amerika Syarikat. Ketenteraan daripada Perancis. Kalau untuk Thailand ni sebenarnya soalan ni dah lama dah tak naik tau. Soalan ni memang antara hot jugalah kan, yang dijangka jugalah untuk SPM kamu. So apa Raja Chulalongkorn buat? Dia buat majlis penasihat rendah dan juga majlis mesyuarat tertinggi. Dia juga tubuhkan menteri. Audit, juru audit diambil daripada Britain. Kan? Kemudian golongan baru ni kita kata kan, golongan baru ni pentadbir yang dapat jawatan kedudukan dia melalui apa? Kita kata pendidikan. Maksudnya muncul golongan baru ni, mereka ni mendapat jawatan ni melalui sistem pendidikan. Kan? Lepas tu semasa Chulalongkorn kita tengok pada tahun 1932 ni special sikit. Di mana pada waktu ni kita tengok raja berperlembagaan ni telah diwujudkan. Pada waktu ni kita tengok raja perlembagaan ni telah menggantikan raja berkuasa. Ini ukuran daripada raja revolusi Thai yang berlaku pada tahap pertama ni, di mana Wajirawut Ros pada waktu ni menyebabkan rakyat puasi dengan sistem pemerintahan raja yang berkuasa mutlak, kan, menyebabkan mereka lancarkan revolusi Thai, dan hasil daripada revolusi Thai itu telah menyebabkan sistem raja berperlembagaan ni diperkenalkan. Maksudnya sejak 1932 Thailand dah dipakai raja perlembagaan. Kesannya apa? Itu kita kata pengaruh pembesar tradisional kita tengok telah dikurangkan. Sebab apa? Sebab itulah daripada pengaruh raja ni pun kita tengok dah kurang disebabkan dia dah mula ikut perlembagaan. Dia bukan lagi raja kuasa mutlak. Kalau sebelum ni kuasa mutlak, dia boleh buat ikut suka hati dia je. Sekarang dia dah tak boleh dah. Jadi itu sedikit cikgu cerita mengenai perubahan sistem politik. Kalau ikut dalam tema kita, tema yang ke-10 ni, bab 1, inilah antara tajuk-tajuk yang inilah yang pentinglah dalam bab 1. Okey, cikgu harap apa yang cikgu kongsikan ni, insya-Allah yang mana yang kawan kamu yang tak dapat ke apa benda tadi, nanti cikgu akan share lah dalam link nanti bila cikgu upload nanti. Jadi kalau tak ada apa-apa, jadi itu je kot yang cikgu rasa yang cikgu boleh kongsikan bersama kamu. Jadi rujukan apa yang kita bincang pada hari ini ialah yang pertama, kita bincang mengenai dasar imperialisme, kan, masuk imperialisme, apa dia imperialisme. Yang kedua, kita lihat pada kuasa-kuasa imperialis, kena ambil tentang kuasa-kuasa imperialis tersebut. Kemudian yang ketiga, kamu kena ambil tahu juga mengenai faktor. Apakah faktor-faktor imperialis yang ada? Kan, so kita ada 5 faktor ni. Dan kemudian yang akhir yang cikgu sentuh ni adalah mengenai perubahan sistem politik. Kita lihat kepada ciri umum sistem birokrasi barat. Ada 5 ciri umum sistem birokrasi barat. Dia kata kamu boleh hafal lah benda ni.